Saat hari ini membuka lembaran baru, semoga pekerjaan semua dibuka buat anda semua. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Bersama saya Irfan Seminar dan juga bersama saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini kami akan menemani anda sepanjang 2 jam siaran untuk hari ini. InsyaAllah daripada jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Jadi anda juga boleh menonton kami menerusi aplikasi RTM Klik untuk memudahkan anda. Mungkin sambil drive tu boleh dengar juga lah kan. Betul. Ataupun di Facebook boleh juga di Nadi 3 Pagi. Selamat Pagi Malaysia. Ya, hari ini hari Rabu dan kita bawakan lembaran baru 1 November 2023. Pastinya pelbagai iktizam baru kita bawakan untuk anda semua dan kita kena bersemangat hari ini semua. Ya, semestinya kan. Jadi seperti biasalah kalau kita nak bersemangat kita kena kongsi paparan berita semalam. Betul juga kan. Jadi kita bawakan terlebih dahulu ini pemukiman yang akan berlaku Malaysia bersama dengan Singapura. Jadi ada cahaya di hujung terowong ini yang diungkapkan mengenai isu tertunggak Malaysia dan Singapura yang kini berada pada dimensi baharu. Jadi kemajuan demi kemajuan mengenai isu tertunggak Malaysia dan Singapura yang kini berada dalam fasa dimensi baharu, kita mengharapkan ia dapat dicapai demi manfaat ekonomi dua hala dan keperluan rakyat. Dan isu bekalan air dari Johor ke Kota Singa ini antara yang menjadi tumpuan utama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diselesaikan menerusi sesi pemukiman dua negara yang ke-10. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengesahkan komitmen mereka seperti diperuntukkan dalam Perjanjian Sungai Johor 1962. Dan menurut pengaksis ekonomi, fellow kanan dan koordinator kajian ekonomi serantau Yusof Ishak Institute Dr. Casey Lee, usaha untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan ini melibatkan pelaburan dan penggunaan teknologi baharu. Jadi rundingan ni mengenai harga bekalan air ini mentah dan terawat pula perlu mendapat persetujuan bersama untuk mengambil kira beberapa faktor yang lain pula. Ya, betul. Itu dia. Dan antara yang lain juga sementara itu berhubung penggunaan ruang udara, Dr. Casey menyatakan kajian semula pengaturan delegasi bagi menyediakan perkhidmatan trafik udara di selatan Semenanjung memberi manfaat kepada dua hala. Baik, itu berita antara dua hala iaitu Singapura dan juga Malaysia. Dan kita selanjut ke berita seterusnya. Okey, buat pengetahuan semua, bermula November sehingga Mac nanti akan berlaku peralihan monsun timur laut dan ini merupakan inisiatif kerajaan untuk kita bersiap siaga ke arah itu sebenarnya. Okey, kalau kita buka di sini, kita buka balik pertambangan banjir ini ya. Kita betul. buka satu persediaan banjir 500,000 sukarelawan Selangor siap sedia. Ya, 5,000. 5,000 di Selangor siap sedia untuk menghadapi monsun timur laut termasuk kemungkinan banjir. Dan Exko Pengurusan Bencana Muhammad Najwan Halim berkata unit sukarelawan tersebut sentiasa dikemas malah jumlahnya bertingkat dengan penyertaan baharu individu berumur 18 tahun ke atas. Ya, itu dia. Dan juga persediaan telah pun dilakukan daripada sekarang lagi untuk memastikan ianya akan berlaku antara November sehingga Mac. Jadi persediaan perlu dia lakukan dari segi bagaimana untuk menyelamat orang ketika berada di dalam situasi banjir dan juga persediaan awal supaya kita dapat menghadapi situasi itu dengan baik. Dan antaranya yang turut bekerjasama adalah NADMA untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik. Dan ada beberapa kawasan juga yang menjadi tumpuan. Antaranya itu seperti kawasan di Cerun-Cerun dan juga kawasan orang kata hotspot lah kan. Itu dia antara menjadi tumpuan kita supaya dapat memudahkan dan anda juga perlu bersedia bagi keluarga yang seringkali mungkin berada di penempatan yang seringkali banjir, perlu sentiasa bersedia dan juga ketepikan barang-barang yang penting seperti dokumen-dokumen penting untuk berada di dalam beg yang orang kata beg standby untuk memudahkan sekira berlakunya banjir. Jadi itu antara perkara yang perlu kita lakukan daripada sekarang sebelum betul-betul berlakunya situasi banjir. Dan sekiranya anda telah mendapat notis untuk keluar dari rumah, terus keluar. Jangan melengah-lengahkan masa lagi kerana itu adalah ancaman yang diberitahu kepada anda. Jadi anda perlu untuk bersiap siaga dan terus melakukan apa yang terbaik untuk memastikan diri anda selamat daripada keadaan banjir nanti. Okey, kita akan lihat pula ini berkenaan dengan satu perkembangan terkini dalam ekonomi negara kita. Pasaran ayam diharap lebih cekap bersaing sihat. Ini merupakan kata daripada penganalisis ekonomi. Jadi penambatan subsidi dan kawalan harga ayam adalah sebahagian daripada langkah rasionalisasi subsidi oleh kerajaan. Dan menurut penganalisis ekonomi berkata pengampungan harga yang diimbangi oleh penawaran dan permintaan membolehkan pasaran kembali bebas dan bersaing secara sihat. Dan jelasnya juga ia langkah yang tepat dalam mengurangkan ketirisan subsidi yang ketika ini turut dinikmati oleh warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Ya, betul. Dan antara yang lain juga diharapkan dengan tindakan ini pasaran ayam akan menjadi lebih cekap kerana ia bergantung kepada permintaan dan penawaran. Dan justru antara yang lain juga penjimatan subsidi sehingga 100 juta sebulan akan membolehkan kerajaan menyalurkan peruntukan tersebut kepada kumpulan bersasar seperti golongan B40 dan juga miskin tegar. Dan antara yang lain iaitu Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan kerajaan bersetuju agar subsidi dan kawalan harga ayam ditamatkan berkuat kuasa hari ini 1 November. Ia selaras dengan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan.
Ya, dan untuk membantu golongan B40 dan juga M40, dikatakan mereka akan memberikan subsidi bersasar kepada mereka yang memerlukan. Betul. Jadi ini merupakan fasa yang kita akan lihatlah bagaimana kemaskininya nanti, dan itu akan dibawakan oleh kita juga dalam sebentar lagi kan. InsyaAllah. Seterusnya kita akan lihat ini perkembangan yang sedang berlaku di Palestin dan juga Israel, konflik di antara mereka negara ini. Dan kalau kita lihat ini adalah pendirian negara kita sendiri apabila kita telah mendapat Kementerian Luar mendedahkan menerima 3 notis tata tindak daripada Kedutaan Besar Amerika Syarikat di Kuala Lumpur susulan pendirian Malaysia yang tegas untuk tidak melabel Hamas sebagai pengganas. Jadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan notis itu diterima masing-masing pada 13 Oktober, 18 Oktober dan juga 2 hari lepas. Dan kalau kita lihat di sini Datuk Seri Anwar turut mendedahkan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat telah dipanggil Jabatan Negara Amerika Syarikat susulan pendirian negara berhubung konflik Israel-Palestin. Ya, itu dia antara ancaman-ancaman yang kita terima dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetap dengan pendirian kita, Kerajaan Malaysia tetap dengan pendirian kita untuk sentiasa menyokong dan memberikan sepenuhnya sokongan kepada Palestin dan juga Gaza ketika ini. Jadi kita kena banyakkan doa, banyakkan tindakan dan juga usaha kita yang boleh kita lakukan adalah perang media antara yang lain, dan juga kalau kita lihat sekarang ni ramai juga yang boikot dan itu antara usaha-usaha yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk memastikan Palestin mendapat kemerdekaan. Jadi doa umat Islam, doa semua, bukan saja umat Islam, tak kira bangsa maupun agama, kita semua perlu berdoa sama-sama dan juga melakukan pelbagai usaha yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan kemerdekaan buat mereka. Baik. Okey, kalau kita nak lihat sekarang ini satu lagi perkembangan berkaitan dengan apa yang tengah berlaku di sana di Palestin dan juga konflik di antara Israel, dan semalam merupakan hari yang ke-25. Kalau kita boleh bacakan di sini kemaskini tentang apa yang berlaku di sana. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, jumlah rakyat Palestin yang terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza telah meningkat kepada 8,306, termasuk 3,457 kanak-kanak dan 2,136 wanita, manakala lebih 21,000 orang cedera. Dan sementara setakat ini hanya 1,500 warga Israel telah terbunuh dalam konflik tersebut. Dan ketika ini seramai 2.3 juta penduduk Gaza bergelut dengan kekurangan makanan, air, bahan api dan ubat-ubatan akibat sekatan Israel ke atas kawasan tersebut. Dan sementara jurucakap Tentera Zionis Dana Hagari dengan angkuhnya mengumumkan mereka memperluaskan operasi dan bergerak ke fasa perang seterusnya, perang terhadap Hamas, termasuk operasi darat. Ya, itu dia. Dan dalam Islam, apa yang boleh kita lakukan ketika perang adalah kita tidak boleh mengancam wanita, warga emas dan juga kanak-kanak. Tetapi inilah perkara yang berlaku, dan di manakah hak asasi manusia. Betul. Itu antara perkara yang kita semua mempertahankan. Jadi perlu untuk fikir keadaan dan juga bagaimana keadaan hospitalnya, bagaimana perlu untuk memberi rawatan kepada ibu-ibu yang ingin melahirkan tanpa dibius. Jadi itu antara situasi-situasi yang berlaku di sana. Jadi ini antara perlu kita perjuangkan agar mereka mendapat hak asasi sebagai seorang manusia. Dan kalau kita berkemampuan, jangan lupa untuk kita menyalurkan bantuan dan sumbangan, dan kalau tidak kita hanya boleh berikan doa kepada mereka semua, dan doa adalah sebab senjata dalam Islam. Jadi dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. InsyaAllah. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Kementerian Kesihatan diperuntukkan 41.2 bilion ringgit. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. 5.5 bilion ringgit untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada ketirisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Yang bila-bila saja boleh mengancam negara kita, iaitu pemasangan 5G yang terlalu tinggi di Malaysia, menjadikan world record. Kononnya kita jadi orang pertama dalam dunia pasang 28 GHz.
Sekarang 5G ikut international law kena 300 meter daripada orang. Malaysia langgar international law. 50 meter di Puchong ada 2-3 sekolah, 50 meter dekat dengan budak-budak. Mampus anak kita kena kanser, tuan-tuan. Tular di Facebook, kononnya Malaysia negara pertama menggunakan rangkaian 5G dengan frekuensi terlalu tinggi. Menara telekomunikasinya pula didirikan terlalu dekat dengan kawasan awam seperti sekolah dan taman perumahan. Akibatnya, murid dan pelajar serta masyarakat berisiko menghidap kanser. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan itu tidak berasas. Di Malaysia, rangkaian 5G tersedia dengan spektrum 28 GHz. Kekuatan frekuensi sama turut diguna pakai negara lain seperti Singapura dan Korea. Menurut SKMM, tiada bukti menunjukkan teknologi 5G memudaratkan kesihatan. Pendedahan terhadap medan elektromagnet frekuensi radio adalah rendah berbanding had ditetapkan piawaian antarabangsa. Malah penggunaan teknologi 5G pastinya memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Henti sebar maklumat palsu, elak timbulkan kegusaran awam. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Tak pasti, jangan kongsi. Jadi kalau anda nak tahu, dapatkan berita-berita yang sahih, boleh terus ke RTM untuk menyaksikan apakah antara paparan berita yang betul, ataupun boleh ke sebenarnya.my untuk memastikan kesahihan berita tersebut. Baik, seterusnya kita beralih ke seleksi pagi bersama dengan rakan di Perak FM, iaitu DJ Eli yang akan berkongsi berkenaan dengan Hoki Piala Sultan Nazrin Shah dan Piala Tunku Zara. Silakan. Okey, terima kasih kepada Raja Sofia di Studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Eli Fazilah Hanafi dari Konti Perak FM pagi ni ya. Dan bersiaran secara melalui segmen Gegar Pagi. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang menonton secara langsung melalui TV1 dan saluran berita RTM My Preview 1, 2, 3. Melalui seleksi Konti, saya ingin kongsikan bersama semua penonton, pendengar kita yang berada berkenaan salah satu seni tangan yang menarik di Pekan Ipoh, iaitu mural ya. Jadi ni ada pot mural menarik di Ipoh ni Eli nak kongsikan bersama Koma. Itu kalau Koma singgahlah ke Ipoh, tak cukup syaratlah kalau tidak melancong ya. Jadi kalau Koma tidak mengambil peluang untuk melakukan heritage tour dengan mencari dan juga melihat sendiri seni mural kreatif serta menarik yang ada di sekitar Bandara Ipoh ini ya. Dan ada berapa lokasi mural dan juga pot bergambar menarik buat Koma. Jadi apabila tiba di Bandara Ipoh ni, antaranya di Padang Ipoh ataupun Ipoh Padang ya. Jadi fahamkan pelukis terkenal dari Lithuania yang sangat popular dengan hasil seni lukisan dindingnya yang mana sangat popular yang kini di Pulau Pinang, Kuala Lumpur ya, Johor Bahru pun ada, Singapura, dan kini berkongsi karya kreatifnya di Bandar Ipoh. Lokasinya iaitu di dinding sebuah kafe berhampiran Padang Ipoh. Lukisan seorang lelaki sedang memegang secawan kopi cukup untuk menarik dan juga klasik. Itu dia ya. Kita boleh saksikan di TV Koma ketika ini ya. Selain pada itu juga terdapat dua seni mural yang baharu dengan tema Moh ke Ipoh. Ini karya Muhammad Rizwan bin Muhammad Zaki ataupun Topi Koko, yang di mana menggabungkan elemen-elemen menarik produk-produk pelancongan di Bandar Ipoh ni. Bunga bougainvillea pula merupakan bunga ikon Ipoh, dan logo atau melawat Ipoh 203 telah pun digunakan oleh yang berbahagia Datuk Romaizi bin Baharin, Datuk Bandar Ipoh ya.
Okey, yang keduanya kita nak warna-warni seni. Ini karya Ruhizat bin Muhammad Ali, merupakan gabungan idea elemen peralatan muzik yang terdapat di Malaysia. Terdapat juga gabungan elemen seni karya iaitu tiga mengkuang yang diguna pakai dalam tradisi Melayu. Nampak tu ya. Dan tradisi peralatan muzik seperti cak berada di laluan lorong seni atau lorong Parlimen di Ipoh ni. Terdapat juga khazanah ataupun jualan kraft tangan dan basking yang beroperasi setiap Sabtu mulai 8.30 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi hasil muraat ini mendapat kerjasama dari pelajar UiTM Sri Iskandar ya. Jadi apa koma kalau datang ke Ipoh ni singgahlah, saksikanlah ya mural yang terdapat di dinding sekitar pekan. Okey, yang kedua Naili nak kongsikan dalam Sabagi Malaysia, ini berkaitan dengan sukan ya, di mana kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Nazrin Shah dan juga Piala Tunku Zahra 2023 ya. Satu kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Nazrin Shah edisi pertama dan juga Piala Tunku Zahra. Ini bagi edisi kedua 2023 akan berlangsung pada 4 November hingga 11 November ini. Bertempat di Stadium Indra Mulia Ipoh. Dari sebanyak 12 pasukan yang akan bertanding dalam kejohanan ini iaitu 6 kumpulan lelaki dan juga 6 kumpulan terdiri daripada negara Namibia, New Zealand, Australia, Hong Kong, Afrika Selatan, Switzerland dan tuan rumah Malaysia. Dan Malaysia akan mulakan perlawanan pertama menentang Namibia pada 4 November 2023 dan orang ramai jumpa hadir untuk menyaksikan kejohanan ini. Okey, nampaknya itu dapat saya kongsikan bersama Komo. Jangan lupa kita ada segmen Gegar pagi ini di mana saya akan bersama dengan rakan seperti kita iaitu Wahid Senario, dan jangan lupa kita ada sloka pantun ya, di mana hari ini yang berbunyi Kajang Pak Malau Kajang Berlipat, Kajang Hamba Mengkuang Layu. Dan topik borak pagi kita, bagaimana cara untuk Komo menangani stres. Okey, itu sahabat saya kongsikan bersama pendengar Sahabat Pagi Malaysia, kembali bersama dengan sahabat kita Sofia di sana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada DJ Eli. Baik, dan seterusnya kita beralih kepada Irfan untuk kongsi kepada anda berkenaan dengan SPM sana sini. Silakan Irfan. Terima kasih Sofi atas ruang yang diberikan kepada saya untuk teruskan dengan slot SPM sana sini. Kita mulakan dengan perincian berita yang pertama. Lebih 300 kanak-kanak istimewa pelbagai kaum diraikan dalam program sukan tahunan Let's Play Carnival. Program bertempat di Kompleks Sukan MBPJ. Pelaksanaannya membuktikan kerajaan serius dalam memperjuangkan hak serta keperluan orang kerana upaya OKU. Ini sekaligus memperkasakan kebolehupayaan golongan itu. Karnival ini mampu menjadi platform terbaik bagi mencungkil bakat dan kebolehan kanak-kanak istimewa selain memastikan hak serta kebajikan golongan itu tetap terjamin. Perkhidmatan bas elektrik luar bandar pertama di Pulau Langkawi masih lagi dalam tempoh percubaan selama 2 tahun. Kini terdapat 4 buah bas elektrik telah beroperasi. Perkara itu diumumkan Ketua Jurutera Maralina Muhammad Nordin Syafiee. Penyediaan infra telah siap sepenuhnya pada November tahun lalu. Projek perkhidmatan bas elektrik ini dijangka mampu menyokong hasrat menjadikan Langkawi rendah karbon menjelang 2035. Buat masa ini, terdapat 6 perjalanan yang ditetapkan sehari dari Kuah ke Padang Maksirat. Bagi meningkatkan semangat cintakan negara, satu pertandingan pantun perpaduan dianjurkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integriti Nasional Labuan. Program dijayakan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Labuan dan ia jelaskan pengarah JPNIN Labuan Esther Dingkawan. Program itu dilihat mampu menyuntik semangat pelajar untuk lebih bergerak aktif dalam program kenegaraan. Selain mengangkat perpaduan Madani melalui berpantun. Dengan tema warisan melestarikan perpaduan, Sekolah Menengah St. Anthony muncul juara dengan membawa pulang hadiah wang tunai RM1,500. Naib Johan menjadi milik pasukan Sekolah Menengah Sains Labuan dengan hadiah wang tunai RM1,000. Dan SMK Mutiara mendapat tempat ketiga dengan hadiah wang tunai RM750. Baik, itulah perkongsian SPM sini bersama saya. Kita akan berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Sabah dan Sarawak memang diberikan perhatian kerana kita ketinggalan dalam melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Maka tahun depan
Peruntukan Persekutuan untuk Pembangunan Sarawak meningkat kepada 5.8 bilion ringgit. Manakala untuk Sabah meningkat kepada 6.6 bilion ringgit. Kerajaan juga telah menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah 50 juta ringgit kepada agensi teknikal. Kita telah meningkatkan pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah 300 juta ringgit ketimbang 16 juta ringgit bagi Sarawak yang diputuskan yang tidak dikaji semula sejak 1969. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kerana apa? Kerana kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Ya, para penonton, doa kita sentiasa bersama dengan mereka yang berada di sana, saudara-saudara kita, kanak-kanak kecil dan juga ibu-ibu. Jadi insya-Allah sama-sama kita memperbanyakkan doa sentiasa khususnya buat mereka di sana insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada topik selanjutnya berkenaan dengan penstrukturan subsidi, apa impaknya kepada masyarakat Malaysia, dan bersama dengan kita di dalam talian saya kenalkan Dr. Muhammad Khair Afham Muhammad Senan selaku pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Sufia. Ya, saya. Doktor, baik, bila bercakap tentang perkara ini. Saya nak cakap sekali. Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Doktor, bila kita bercakap tentang harga ayam diapungkan dan apakah antara impak dan rasionalnya kepada kita semua, seperti mana yang kita tahu selepas kawalan harga dan subsidi diumumkan tamat oleh kerajaan pada Isnin lalu, jadi apa yang dikhawatiri adalah harga akan naik. Seperti mana yang kita tahu ialah peniaga-peniaga juga perlu mencari rezeki setiap hari pastinya, dan ini akan memberi kesan dan juga cabaran kepada kita kerana antara yang berlaku adalah kos harga hidup yang sangat tinggi, juga akan terkesan kepada golongan B40 dan juga miskin tekar, dan juga mungkin juga akan memberi kesan kepada golongan M40. Jadi sebagai permulaannya Doktor, sedikit pengenalan berkenaan dengan perkara ini. Ya. Kerana isu subsidi ini adalah sangat berat dan baru dimulakan pada hari ini, 1 bulan 11 2023. Jadi dia adalah isu yang sedikit sensitif dan berat. Tetapi saya boleh memberi analisis secara teoretikal di mana langkah ini adalah bagus on paper kerana subsidi ayam yang selama ini diberikan lebih kepada golongan yang kaya yang membeli ayam lebih, dan juga orang asing yang duduk di Malaysia dan membeli ayam di Malaysia. Jadi subsidi ini dihantar ataupun dibahagikan kepada orang kaya dan kepada rakyat asing yang tidak membayar cukai di negara kita. Baik, itu sebagai pengenalannya lah Doktor. Kita ada sedikit perkongsian iaitu daripada apa kata rakyat berkenaan dengan perkara ini. Sebelum tu kita sama-sama saksikan. Boleh? Selamat pagi Malaysia. Sekarang ni kalau kerajaan buat macam ni, besok syarikat-syarikat ayam ni dia akan berlawan sesama dia lagi murah daripada yang ada ni. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh tengok.
Sebab kalau banyak syarikat pun kawan ni tak laku. Aku mesti kurangkan. Aku akan kurangkan. Jadi harga tu akan jadi ada competition harga. Jadi bila ada competition tu kan, rakyat pun senang. Saya harap bila kerajaan dah tamatkan subsidi untuk ayam ni, pihak berkuasa dapatlah selalu turun dan pantau harga ayam. Risau mereka yang tak bertanggungjawab untuk ambil kesempatan naikkan harga terlalu tinggi. Tentang konsisten ayam tu paling utamalah. Dan bagi saya dan semua rakyat Malaysia lah mahu mengharapkan yang tentang harga ayam tu yang diapunkan oleh kerajaan terkawal. Dan maknanya saya tak maulah tentang kartel tu mengambil kesempatan tentang pengapungan ayam. Selamat pagi Malaysia. Okey, itu dia. Kembali balik kita dengan topik kita berkenaan dengan perstrukturan subsidi, apa impaknya. Masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Khair Afam Muhammad Senan. Jadi Doktor, tadi kita dah dengar sikit apa kata rakyat berkenaan dengan perkara ini, dan seperti mana yang kita tahu, kerajaan juga memberi jaminan bahawasanya tidak akan berlaku kenaikan harga ayam secara mendadak susulan langkah penamatan subsidi bermula pada hari ini, dan KPDN juga perlu bekerjasama dalam perkara ini untuk memastikan tiada kenaikan harga ayam. Jadi pendapat doktor bagaimana? Betul, Sofia. Saya mereka panggil saya untuk bercakap pada hari ini semalam. Jadi pagi ini saya mengambil kesempatan untuk pergi ke pasar-pasar. Okey. Dalam pukul 6.30 dan 7.30 pagi tadi, dan saya nampak kenaikan harga ayam yang agak tinggi pada hari ini. Saya berkesempatan untuk melihat di dua pasar dan saya nampak harga ayam agak mahal pada hari ini. Okey. Jadi sebenarnya ia diberikan fokus sebenarnya adalah kepada golongan-golongan yang memerlukan, maksudnya kepada golongan B40, M40 ataupun miskin tegar. Dan sekarang ini perkara ini juga turut dirasai golongan ini. Maksudnya subsidi itu mungkin bagi golongan T20 mungkin mereka tidak terlalu terkesan lah doktor berkenaan dengan perkara ini kan. Jadi sekarang ini yang fokus kita adalah berkenaan dengan golongan miskin tegar, B40 dan juga M40 yang akan terkesan dengan perkara ini. Seperti mana yang doktor kongsikan tadi, baru tadi tamat hari ini maka pergi ke pasar terus harganya terus berbeza kan. Jadi sebenarnya perkara ini bagaimana ia dapat membantu golongan-golongan tadi yang kita kongsikan tadi, doktor? Dari segi teoretikalnya, betul. Bila kita tarik subsidi itu, kita nak harga ayam itu ditentukan oleh pasaran, demand and supply, permintaan dan penawaran, kan? Tetapi bila harga ayam di Malaysia ditentukan oleh kartel, seperti mana yang telah even kementerian daripada Terengganu juga mengatakan yang harga ayam ditentukan oleh kartel sebab mereka ada kartel. Siapa yang mengeluarkan ayam untuk Malaysia. Dan saya percaya yang kita ada dua aja staple food in Malaysia. Makanan ruji di Malaysia, tidak kira apa bangsa dan agama pun kan. Betul. Beras dan ayam. Beras kita sudah mengalami masalahnya bulan lepas, dan sekarang ayam. Betul. Satu lagi telur, doktor. Tapi telur mereka tak tarik subsidi kan. Betul. Jadi sekarang ini kita mengharapkan free market yang diharapkan daripada theoretical view kan boleh berjalan dengan lancar di Malaysia.
Ya. Okey, dan antara usaha lainnya itu dengan mengimport ayam. Sebenarnya bagaimana dengan mengimport ayam daripada luar mampu mengimbangkan harga pasaran ayam agar stabil dan sebenarnya bukan ke ia akan melibatkan kos yang lebih tinggi, Doktor? Kita ada daripada maklumat daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, penjimatan ini akan penjimatan 100 juta sebulan daripada subsidi ayam ini akan diberikan kepada mereka yang layak ataupun mereka yang perlu, kan? Dalam perspektif import ayam daripada luar, saya melihat why not, atau kalau boleh kita bagi lebihan yang kita dapat daripada 100 juta sebulan ni untuk mereka memulakan pertanian peternakan ayam yang baru di Malaysia. Okey, supaya kita tak perlu import daripada luar, sebab kita sedia maklum yang Malaysia adalah negara Muslim yang sangat partikular, sangat sensitif kepada isu halal atau tidak. Sekarang ni kita ada pembekal ayam yang sedia ada di Malaysia. Itu pun few rakyat yang masih meragui, yang was-was tentang status halalnya ataupun tidak. Dan kalau kita import lagi merosakkan reputasi perception terhadap ayam-ayam yang dalam pasaran. Okey, dan itu dia berkenaan dengan persetujuan subsidi dan apa antara impaknya kepada kita semua. Jadi kalau kita tengok tadi ada yang perkara ini, kalau kita tengok sekarang pun dah nampaklah perubahannya. Jadi banyak antara langkah yang kerajaan akan lakukan, saya yakin dah pasti perkara itu untuk membantu golongan-golongan seperti miskin tegar, B40 dan juga M40. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Khair Afam Muhammad Senan, merupakan pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, seterusnya para penonton, itu berkenaan dengan persetujuan subsidi, apa impaknya kepada kita semua. Dan seterusnya kita beralih kepada cerita pagi Pulau Pinang, iaitu berkenaan dengan hobi mengumpul barangan antik bersama dengan rakan pelapor alias Cik Rahim yang telah pun bersedia. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan di studio. Ramai di kalangan kita mempunyai hobi seperti menonton filem, memasak dan sebagainya. Tapi kali ini, hobi pemuda ini sungguh unik. Hobinya mengumpul barangan antik. Kini saya berlintas langsung dari Air Hitam Pulau Pinang. Bersama saya ketika ini ialah saudara Muhammad Razman Muhammad Siddiq. Assalamualaikum, apa khabar Cik Razman? Waalaikumsalam, baik, Alhamdulillah. Sihat. Okey, bagaimanakah tercetusnya minat untuk Cik Razman ni kumpul barangan antik ni sebagai hobi? Okey, sebenarnya daripada dulu saya dah kumpul barang ni lebih kurang 20 tahun lebih. Saya kumpul barang ni yang first kali saya nampak dekat mainan. Dulu masa saya kecil-kecil, mainan masa tu saya orang susah. So saya tak boleh dapat mainan-mainan yang kereta-kereta ni. So bila dewasa ni saya start kumpul kereta mainan, barang-barang lama. Start tu dah idea ni tercetus sampai sekarang. Saya simpan masih banyak lagi barang-barang yang saya simpan. Macam mainan pun kita rasa susah kan benda tu nak dapat apa semua. Jadi proses pengumpulan dan penjagaan barangan antik ni macam mana pula Cik Razman? Okey, proses pengumpulan ni saya dah kenal ramai orang kan di seluruh Malaysia. InsyaAllah saya kenal ramai orang yang kolektor. So saya kumpul daripada kami, hobi kami share rakan-rakan kami semua. Banyak dalam Semenanjung, walaupun di Pulau Pinang pun ramai kolektor. Sebenarnya tu kami berkumpul dan kami simpan hobi yang sama. Itu dari segi pengumpulan lah. Dari segi penjagaan barangan antik tu macam mana pula? Dia tak susah lah, senang saja penjagaan dia. Cuma kita jangan bagi terbiar sangat. Cuba jangan bagi banyak orang pegang barang-barang ni. So penjagaan dia lebih senang nak jagalah. Jadi macam dekat luar sana ramai orang muda ataupun ada punya minat yang sama untuk kumpul barangan antik tapi tak tahu macam mana nak start. Boleh Cik Razman kongsikan sedikit sebanyak harapan ataupun cara-cara untuk start minat tu?
Boleh. Untuk orang muda stand lah. Collect barang ni dia agak mahal sikit. Sebab barang ni pun dia susah jumpa. So bila ada kadang-kadang event apa, kita boleh pergi tengok di event-event, kita boleh beli di event-event untuk nak start kumpul barang-barang ni lah. Itu. Harapan Cik Razman? Harapan saya agar anak-anak muda jaga barang-barang lama sebab dia mengembalikan nostalgia lama, sebab barang ni dah hampir-hampir pupus. Barang ni dah tak ada dekat Malaysia. Sebab barang-barang dulu yang ada di Malaysia semua dah dibawa keluar ke Thailand, ke luar China. Sekarang orang Singapura dan orang Hong Kong duk beli balik barang-barang lama daripada Malaysia. So harapan saya untuk yang nak jadi nak pengumpul-kumpul ni, cubalah simpan elok-elok barang-barang lama ni. Cuba untuk anak cucu kita pula. Okey, baiklah. Terima kasih Saudara Muhammad Razman atas perkongsian sebentar tadi. Saya kira itu sahaja perkongsian dari Pulau Pinang yang dapat saya bawakan untuk anda semua. Kembali semula ke rakan kita di studio. Okey, terima kasih kepada pelapor Alias Rahim untuk perkongsian cerita pagi dari Pulau Pinang. Baiklah saudara, kalau kita bercakap tentang integriti, ianya mencakupi pelbagai aspek yang meluas. Misalnya sosioekonomi, politik dan juga budaya. Dan untuk hari ini kita akan berbicarakan tentang satu sambutan yang kita akan bawakan pada bulan November, iaitu sambutan Bulan Integriti Nasional. Dan kita akan bawakan tamu semua. Kita persilakan terus Encik Muhammad Qayyum Salim, Ketua Seksyen Program Bintara dan Komuniti Institut Integriti Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, terus kita nak membicarakan tentang sambutan yang kita bawakan pada bulan November ini, iaitu sambutan Bulan Integriti Nasional, dan kita nak lihat tentang peranan Institut Integriti Malaysia untuk memartabatkan elemen integriti dalam pelbagai aspek. Silakan. Okey. Hai. Institut Integriti Malaysia kini berperanan melalui 3 fokus utama, iaitu yang pertamanya adalah pendidikan, advokasi dan latihan. Yang keduanya adalah penyelidikan dan penerbitan. Yang ketiganya adalah menjalankan kerjasama strategik dengan pemegang taruh dalam pelbagai bidang, sama ada sektor awam maupun sektor swasta. Peranan yang dimainkan ini adalah selari dengan aspirasi negara dalam pemantapan integriti dan tata kelola yang baik. Tambahan pula ianya bertepatan dengan agenda Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dalam pembentangan kajian separuh penggal yang saya kongsikan, RMK ke-12 yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa kerajaan akan memperkenalkan pelan integriti baru dan Akta Tata Kelola Sektor Awam. Ini menunjukkan kerajaan sangat komited dalam pembudayaan integriti kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Baik. Itu antara peranan yang kita boleh bagi tahu kepada penonton sekarang ini tentang apa yang perlu dilaksanakan oleh Institut Integriti Malaysia. Dan IIM sendiri berperanan secara aktif dalam membantu organisasi awam dan juga swasta dari sudut menyediakan perkhidmatan, latihan dan juga konsultasi. Jadi boleh Cik kongsikan apakah inisiatif telah dilaksanakan selama ini? Okey, inisiatif pemantapan integriti dan tata kelola dalam organisasi terutamanya menjadi keutamaan IIM khususnya untuk menjadi peneraju utama dalam memastikan kelestarian ekosistem integriti di Malaysia. Okay, antara produk dan perkhidmatan yang telah kita jalankan, yang kita bangunkan semenjak tahun 2004 sehingga ke hari ini, ke saat ini, antaranya ialah Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP yang di mana diperkenalkan pada tahun 2019. OACP ini membantu organisasi menganalisis, mengenal pasti, merancang serta melaksanakan serta memantau tindakan bagi menangani isu serta permasalahan berkaitan anti rasuah. Itu yang pertama. Yang keduanya, khusus penilaian risiko rasuah ataupun Corruption Risk Assessment, CRA, juga memberi pemahaman serta dalam konteks penilaian risiko anti rasuah dalam organisasi secara keseluruhannya. Jadi program-program jalan yang kita turut bangunkan serta jayakan antaranya Sistem Integriti Korporat Malaysia CISM sebagai alternatif persediaan pembelaan syarikat korporat yang daripada dikenakan tindakan di bawah Seksyen 17 Capital E Akta SPRM 2009. Banyak lagi program-program yang telah kita bangunkan, antaranya Do the Right Things, DTRT, khusus etik dan integriti yang menekankan elemen-elemen integriti sebagai wadah dalam penyampaian kepada peserta maupun sektor awam dan swasta di setiap peringkat.
Jadi itu antara yang kita boleh kongsikan kepada penonton sekarang ini, apa yang telah dilakukan, inisiatif yang diberikan oleh Institut Integriti Malaysia kepada sektor swasta dan juga sektor kerajaan sendiri. Dan kalau kita lihat pada tahun ini, tema yang diangkat adalah seperti yang kita boleh tahu sekarang ini berkaitan dengan sambutan Hari Integriti Nasional, berkaitan dengan integriti citra Malaysia Madani. Dia boleh kongsikan kenapa kita mengangkat tema ini kali ini? Okey, susulan daripada Majlis Pelancaran Pelan Integriti Nasional PIN dan penubuhan Institut Integriti Malaysia IIM pada tahun 2004 oleh mantan yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Hari Integriti Nasional telah diisytiharkan pada 5 November 2005. Dan Hari Integriti ini akan disambut pada setiap tahun pada bulan November, 5 November, dan bulan integriti itu adalah pada bulan November. Sebagai usaha memudayakan integriti, memupuk nilai-nilai murni sejagat serta memperteguhkan tata kelola dalam kalangan masyarakat. Tahun ini, seperti yang Tuan maklumkan sebentar tadi, tema rasmi sambutan bulan integriti nasional merupakan integriti citra Malaysia Madani. Pemilihan tema ini adalah sejajar dengan gagasan Malaysia Madani yang memperlihalkan kerangka ikhtiar bagi mengembalikan martabat negara melalui teras pembangunan nilai, etika dan akhlak masyarakat itu sendiri. Baik, itu untuk kita mengangkat gagasan Malaysia Madani. Ya, betul. Dan kalau kita nak berbicara tentang program yang dilaksanakan nanti, apa kerangkanya? Okey, program-program yang kita telah susun kita susun untuk sepanjang bulan integriti ini pada bulan November ini, antara program-program yang kita telah susun, yang pertama ialah pelancaran bulan integriti nasional pada 2023 yang telah dilancarkan, telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Ketua Setiausaha Negara. Yang itu telah dilakukan pada semalam 30 Oktober 2023. Yang telah banyak pengisian-pengisian telah kita susun. Antaranya semalam kita telah mengadakan forum kepimpinan berintegriti citra Malaysia Madani yang kita jemput juga panel-panel tanah air yang hebat untuk berkongsi tentang kepimpinan berintegriti dalam membentuk masyarakat Madani itu sendirilah. Yang keduanya adalah besok kita akan ada forum perdana Ehwal Islam bertajuk Integriti Dijulang Sahsiah Terbilang. Kenapa integriti dijulang ni, tuan-tuan? Bila kita sebut tentang integriti ini, kita mempertabatkan integriti ini menjadikan satu budaya. Kita pasti dan percaya sahsiah ataupun kepribadian seseorang itu akan diangkat seperti mana integriti itu menjadi tunjang dalam kehidupan itu. Jadi seterusnya akan datang kita akan ada bacaan khutbah Jumaat. Yang akan dibacakan, yang teksnya telah pun kami sediakan dan telah kami pun panjangkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk dibacakan, dan seterusnya akan basis integriti itu dapat diwawarkan kepada masyarakat seluruh dunia dan seluruh negara, dan dengan seluruh negara, dan seterusnya dapat mendidik dan menjadi satu kayu ukur kepada semua dalam membentuk sahsiah kepada masyarakat tu. Seterusnya, tuan, boleh saya kongsikan sikitlah. Silakan. Ada program program seterusnya adalah program Business Management and Governance International Conference 2023 yang akan dilaksanakan pada 9 dan 10 November inilah. Yang dengan kerjasama College Universiti Yayasan Pahang UCYP. Saya difahamkan pembentang-pembentang pada hari kajian adalah daripada dalam dan luar negara, bercakap tentang aspek integriti, kajian-kajian integriti dan sebagainya. Jadi saya kira inilah program-program yang telah kita susun, yang mungkin yang terakhirnya mungkin di hujung tu nanti kita akan ada convention belia integriti kebangsaan yang kita himpunkan semua belia-belia di peringkat nasional untuk kita bincang, kita berdiskusi tentang integriti dan tabiat usaha terbaik dari kalangan masyarakat atau remaja. Okey, kalau kita dah lihat tadi pelbagai perkongsian yang akan diadakan nanti bersempena dengan sambutan Bulan Integriti Nasional, dan selain daripada penganjuran bulan November ini, IIM dilihat turut giat melaksanakan pelbagai inisiatif lain seperti melaksanakan Anugerah Integriti Governance dan Anti Rasuah AIGA. Jadi mungkin boleh kongsikan tentang perkara ini? Okey, Anugerah Integriti Governance dan Anti Rasuah, kita sebut AIGA. Okey, telah diperkenalkan pada tahun 2022 buat julung kalinya di peringkat kebangsaan. Okey, sebagai AIGA ni sebagai satu mekanisme atau satu ukuran ataupun komitmen usaha serta keberkesanan inisiatif integriti dan tata kelola di dalam organisasi.
Pengenalan AIGA ni adalah sebagai satu batu asas dan pemangkin terhadap pembudayaan integriti di dalam sektor awam dan swasta. Dan dengan adanya AIGA ini, Institut Integriti Malaysia diberikan peranan untuk membantu mengukuhkan kapasiti dan kompetensi integriti dan tata kelola sektor awam maupun sektor swasta melalui produk konsultasi, latihan dan penilaian integriti itu sendiri. Jadi Majlis Pengenalan AIGA untuk 2022 ni saya sikit kongsikan telah diadakan pada 18 Januari yang lepas yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof Timbalan Perdana Menteri mewakili Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu. Dan pemenang ataupun Padi Beras Nasional Berhad Bernas telah dipilih dan dinobatkan sebagai penerima anugerah Platinum AIGA untuk 2022 ini. Jadi apa yang saya dapat kongsikan kenapa AIGA Bernas ini dipilih dinobatkan sebagai menjuarai anugerah Platinum AIGA ni untuk 2022 ni adalah kita lihat saluran pendedahan maklumat dia, whistleblowing channel ni yang diuruskan sangat efektif. So kita pegawai-pegawai di pekerja-pekerja di Bernas tidak takut untuk menyalurkan maklumat jika ada salah laku integriti di peringkat organisasi sebagainya. Jadi saya sikit kongsi sebelum saya AIGA ini. Majlis AIGA ini untuk tahun 2023 ini insya-Allah akan bekerjasama dengan Yayasan Pahang dan dijangka akan berlangsung sekitar bulan Januari dan Februari 2024. Okey, tahu harapanlah ya. Baik. Jadi kalau kita nak berbicara balik tentang sambutan Bulan Integriti Nasional ini, bagaimanakah cara untuk warga sektor kerajaan dan juga swasta menyemarakkan lagi sepanjang bulan ini, bagaimana kita nak menyemarakkan elemen integriti ini? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Untuk menyemarakkan elemen-elemen integriti, nilai-nilai integriti, semua sektor lah, awam maupun swasta. Jadi kita nampak kita kena kerap memberikan peringatan, pembudayaan integriti, kerana sentiasa menjadikan integriti nilai-nilai baik dalam kehidupan ini ditonjolkan dalam organisasi. Jadi antara salah satu yang kita nampaklah banyak mekanisme yang telah kita lakukan, antaranya ikrar integriti adalah salah satu mekanisme yang boleh kita ketengahkan untuk membudayakan nilai integriti kepada sektor awam maupun swasta di semua peringkat. Jadi untuk bantuan juga kita IM juga telah memberikan nafas baru lagu integriti. Ya, berbentuk nyanyian pula ya. Ya, teguhkan integriti. Maksudnya kita nak bagi tahu kepada masyarakat, kepada orang muda, belia, remaja sebagainya, integriti benda yang mungkin dia kata sangat sangat dry panggil. Jadi kita membudayakan nilai integriti itu dengan membuat lagu teguhkan integriti untuk terus memastikan setiap peringkat belia dan sebagainya menerapkan elemen-elemen nilai integriti dalam kehidupan sehari. Baik, jadi itu adalah satu inisiatif juga cara-cara untuk kita menyemarakkan lagi semangat integriti dalam diri kita dan juga kepada organisasi yang kita bekerja dengan. Sebab kalau kita bercakap tadi, integriti adalah tunjang bagi kehidupan kita dan dalam kita bekerja juga kita perlu terapkan elemen integriti supaya kita tersasar daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Diucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Qayyum Salim, Ketua Seksyen Program Bintara dan Komuniti Institut Integriti Malaysia atas perkongsian tentang sambutan Bulan Integriti Nasional pada hari. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Seterusnya penonton, kita akan terus ke cerita Pagi Pahang untuk berkongsi tentang lukisan mural Serlah Keindahan Sekolah bersama dengan rakan pelapor Ayu Norihah Saleh. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Cerita Pagi dari Pahang hari ini saya bawakan kepada anda mengenai penyerahan lukisan mural oleh sebuah NGO, Pertubuhan Peduli Progresif PPP, kepada Sekolah Kebangsaan Bukit Kuantan. Dan untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah pengerusi PPP, Ustaz Alwi Muda. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh perincikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini bagaimana idea ini timbul dan mungkin tema dan juga pelukis lukisan mural ini. Alhamdulillah, sebenarnya idea mural ini dia timbul cetusan daripada anak grup besar di sekolah ni lah, ya. Kemudian diterjemahkan oleh pelukis iaitu Dr. Badrul Hisham Muhammad Daud yang merupakan salah seorang daripada aktivis PPP, dan memang kita kata melukis itu, mural itu merupakan kita kata satu minat dia.
Ya, tak disuruh pun dia melukis juga. Ya. Jadi alhamdulillah bila ada kita kerjasama yang baik juga dengan PIBG sekolah yang merupakan juga ramai di antaranya yang aktivis dalam masyarakat. Jadi kita gabungkan antara idea yang cetusan idea daripada anak tuan besar sekolah ini dengan PPP dan PIBG, akhirnya terjadilah mural yang ada di belakang kita ni, ya. Dan sebenarnya pelukis mural ini merupakan dia seorang arkitek sebenarnya, ya. Dan dia menjiwai setiap apa yang dilukis dan menjiwai kita kata isu masyarakat. Sebab itu kita lihat dalam lukisan yang ada di belakang kita ni ada kita kata gambaran-gambaran, cetusan-cetusan. Contohnya, kita tahu di sekolah memang di antara perkara yang diminati oleh pelajar ialah Upin Ipin, dan kita lihat ada gambarnya, ya. Kemudian kartun-kartun yang lain lah. Jadi kalau kita tengok dalam tema kepada mural ni, dia tema berdasarkan kepada satu yang dipanggil sebagai doodle, ya. Mana satu mural yang dibuat secara kita kata simple, ya, simple, cetusan, contengan, akhirnya menjadi satu bentuk lukisan yang indah, yang bermakna, ya. Itu di antara kita kata tema yang kita pilih inilah, ya. Dan sebenarnya mural ini tercetus hasil gabungan kerjasama erat di antara sekolah PIBG dengan PPP, ya. Akhirnya timbullah cetusan seperti ini. Okay. Jadi baik Ustaz, apakah tujuan lukisan ini dipamerkan di dinding Sekolah Kebangsaan Bukit Kuantan? Okey, sebenarnya lukisan ini ataupun mural ini dibuat adalah untuk pertama menarik minat, ya, menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah, ya. Jadi bila kawasan indah ke sekolah tu cantik, indah, ceria, jadi minat murid itu akan datang, ya, untuk hadir ke sekolah. Dan sebenarnya mural ni pun dia boleh menjadi salah satu daripada bahan untuk pengajaran, ya, pengajaran. Cikgu pun boleh, guru boleh berkomunikasi dengan pelajar berdasarkan pada mural ni. Dan juga dia boleh memberikan kita kata inspirasi kepada pelajar, ya, untuk mereka datang ke sekolah, mereka belajar, dan kita kata semua itu merupakan satu yang kita kata yang diperlukan oleh pelajar kita hari ini. Sebab pelajar kita hari ini mereka terdedah dengan media massa yang ada, maka apa yang kita paparkan dalam mural ini ialah apa yang mereka lihat dalam TV, ya, dalam media sosial. Jadi oleh itu mereka akan maknanya datang ke sekolah. Mari kita tengok, ya, kita kata mural ataupun OPP ni ada di sini. Dan dalam mural ni juga kita letakkan kita kata contohnya orang tua, ya, mana ibu dan ayah tu yang merupakan nak menunjukkan pada pelajar bahawa, ya, mereka perlu menghormati orang tua. Ada bendera Malaysia, mereka perlu menyayangi negara Malaysia, ya. Jadi maknanya itu cetusan-cetusan yang nak kita bina daripada mural ni, ya. Dan mudah-mudahan insya-Allah mana dengan adanya mural ini akan dapat kita lihat pelajar yang ceria, ya, sekolah yang hebat, ya. Dan mungkin itu boleh kita kata menjadikan pelajar kita lebih berakhlak, ya. Dan sebagaimana yang disebut sebagai oleh Menteri Pendidikan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai karamatul insaniyah, ya, maknanya semangat ataupun kita kata kemuliaan, sifat kemuliaan keinsanan yang tinggi, ya. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Baik, sekian laporan dari Pahang, kembali ke studio, silakan. Ya, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Ayu, iaitu berkenaan dengan cerita Pagi Pahang. Baik, seterusnya kita lanjutkan berkenaan dengan perjuangan solidariti demi Palestin, dan kita juga ingin berkongsi pada anda apakah antara situasi ketika ini dan juga apa antara bentuk sumbangan yang boleh kita sama-sama hulurkan kepada mereka yang memerlukan, khususnya yang mereka berada di Palestin, di Gaza. Dan bersama dengan saya kenalkan iaitu Tuan Muhammad Hasbullah Ahmad Najib, merupakan Ketua Pegawai Operasi Muslim Volunteer Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik Tuan, sebelum kita pergi lanjut berkenaan dengan Palestin dan juga situasi di Gaza sekarang ini, sedikit maklumat berkenaan dengan Masjid Aqsa.
Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Aqsa Defenders ni adalah satu gabungan NGO yang mana di bawah dia ada 19 NGO yang kita semua ni ada perjuangan masing-masing, tapi untuk isu Palestin kita duduk bersama supaya perjuangan tu lebih teratur, lebih sistematik dan juga lebih impactful. Kalau sebelum-sebelum ni mungkin NGO kita pun maklum bahawa NGO yang membantu Palestin di Malaysia ni banyak. Saya rasa lebih daripada puluhan, mungkin 20 atau 30. Tapi semua ada projek masing-masing dekat sana. Tapi kali ni kami NGO anak-anak muda ni, apa kata kita combine semua kekuatan dan kepakaran masing-masing duduk supaya bantuan tu lebih impactful. Tak adalah kita orang ni buat macam ni, orang pun ni buat macam ni. Kita tak nak duit yang disumbangkan kepada kita tu tidak dimanfaatkan dengan sepenuhnya, sebab kita tak nak berlaku isu redundancy kan. Contohlah kita tak payah cerita isu Palestin. Contoh kita kata kalau banjir di Malaysia, semua orang nak hantar beras kan, semua orang nak helak hantar beras, tapi adakah beras tu keperluan utama dekat sana? Mungkin orang perlukan tilam, mungkin orang perlukan pakaian dan sebagainya, keperluan lain. Jadi benda tu bila kita bergerakkan bersama, kita boleh koordinate bantuan tu lebih impactful. Itu satu. Yang keduanya, kami Muslim Volunteer Malaysia, bila kita kata Muslim Volunteer Malaysia, kita menggerakkan anak-anak muda untuk diberikan kefahaman yang sebaiknya mengenai isu Palestin ni dengan rentak anak muda. Kita isu Palestin adalah isu yang lama di Malaysia ni, kita semua tahu. Ramai penggerak-penggeraknya, ramai aktivis-aktivisnya. Cuma dalam kalangan anak muda, dia satu benda yang baru yang kita nak kena beri fahaman dengan gaya bahasa orang muda. Dan alhamdulillah kita tengok hari ni anak-anak muda mula faham isu perjuangan Palestin ni. Ya, itu penting kan untuk kita memberi pemahaman kepada mereka. Dalam masa yang sama mereka juga boleh menghulurkan bantuan-bantuan yang yalah, mungkin dari segi tenaga, mungkin juga dari segi wang ringgit sebagainya. Setiap orang ada kepakaran masing-masing kan. Itu antara perkara yang baiklah saya kira kan. Dan selain daripada itu juga, apa sebenarnya peranan sebenar NGO dalam memperjuangkan isu Palestin selain daripada kita kumpulkan semua NGO dan kita bersatu untuk memberi sumbangan kepada mereka? Apa lagi antara yang lain? Okey, baik. Dia ada dua peranan penting. Kita katakan tadi, bila kita jadikan My Aqsa Defenders satu wadah untuk menggabungkan NGO yang berjuang dalam isu Palestin, jadinya dia ada dua benda penting yang kita gerakkan. Yang pertama yang adalah kesedaran, awareness. Yang ini penting kerana disebabkan ramainya aktivis-aktivis yang terdahulu daripada kita yang senior-senior menggerakkan isu Palestin ni, dari sudut kesedaran kita semua boleh tahu apa yang berlaku di Palestin. Dulu di satu isu yang agak sepi ataupun isu yang bermusim. Sekarang ni alhamdulillah. Jadi yang pertama kita gerakkan awareness, kita gerakkan kesedaran kepada orang ramai. Walaupun nampak benda tu simple macam sebelum ni 2021 ketika My Aqsa Defenders mula-mula ditubuhkan, kita kalau ingat lagi kita gerakkan hashtag Israel Koyak. Dan hashtag Israel Koyak tu sangat memberi kesan sampai ianya didaftarkan di dalam kamus negara haram Israel, kerana mereka tak tahu apa perkataan koyak tu. Mereka terpaksa daftarkan. Sampai macam tu sekali. Yang keduanya dari sudut projek, maknanya kita menggerakkan bantuan, dan benda ni kita bukan sekadar ikut syok sendiri, kita tanya kepada subject matter experts, pakar-pakar yang ada dalam negara kita Malaysia, Indonesia dan juga kementerian-kementerian yang ada di Gaza untuk kita menyelesaikan masalah utama yang ada di Gaza. Iaitulah yang pertamanya isu pengangguran, kerana kadar pengangguran di Gaza sangat tinggi, dan saya rasa lepas peperangan ni dia akan jadi lebih teruk lagi. Peluang pekerjaan akan jadi lebih teruk lagi kerana kebanyakan fasiliti telah dimusnahkan. Jadinya kita transform benda ni kepada digital transform. Maknanya kita nak wujudkan pekerjaan online kepada terutama anak-anak muda di Gaza lah. Dan di zaman kita hari ni tak semestinya orang tu berada di satu tempat bekerja di satu tempat. Boleh jadi orang tu bekerja remote. Dia mungkin berada di Gaza tapi dia boleh bekerja di mungkin company-company milik negara-negara Islam yang berada di seluruh dunia. Jadi kita wujudkan tu yang pertama. Yang keduanya dari sudut isu awareness. Maknanya kita cuba untuk membantu wartawan-wartawan, influencer-influencer anak-anak muda yang ada di sana supaya berita-berita mengenai kezaliman-kezaliman yang dialami oleh warga Palestin ini dapat dikeluarkan, dapat dihebahkan dan seluruh dunia dapat mengetahui kejahatan sebenar Zaini Israel Laknatullah ni. Dan yang ketiganya adalah dari sudut isu makanan. Kerana isu makanan juga adalah isu yang sangat kritikal di sana, lebih-lebih lagi sekarang dalam keadaan peperangan. Dan tim kami, saudara Nadir An-Nuri yang membantu menggerakkan bantuan di sana, kita dapati jumlah yang kita terpaksa keluarkan setiap hari hasil sumbangan daripada tuan-tuan ni lebih kurang RM40,000 sehari
hari untuk kita cover kos makanan saudara-saudara kita yang ada di sana. Betul. Ya, okey. Dan itu antara perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh NGO sendiri ya, bagi membantu mereka yang berada di sana dengan bantuan kewangan untuk salurkan makanan dan juga awareness supaya kita semua tahu apakah antara situasi yang berlaku di sana dan juga tadilah peluang pekerjaan sebagainya lah kan. Yes. Okey, dan sebenarnya bila kita bercakap itu sebenarnya walaupun 3 perkara, tetapi saya kira 3 perkara ini pun dah cukup memberi impak yang cukup besar lah buat mereka di sana. Dan bagaimana untuk kita nak tahu sebenarnya adakah suara NGO ini didengari oleh masyarakat dunia berkenaan dengan perkara ini? Baik, macam yang saya sebut tadi, kita antara negara yang agak concern dalam isu Palestin. Dan kita boleh tengok ketika peperangan yang berlaku baru-baru ni, pimpinan perjuangan Palestin dalam ucapan awal mereka menyebut mereka mengharapkan bantuan dan sokongan daripada 2 negara. Dalam ucapan ni yang pertamanya adalah Malaysia dan yang kedua Indonesia. So saya tanya sahabat-sahabat Palestin di sini, kenapa disebut 2 negara, dia tak sebut negara-negara lain? Dia kata sebabkan kamu semua orang Malaysia dan Indonesia banyak beri sumbangan kepada kami, banyak membantu perjuangan kami di sini. Disebabkan itulah kami ada semangat untuk meneruskan perjuangan, kerana kami tahu jauh di sana walaupun kita bukan bersempadanan dengan Palestin, kita jauh daripada Palestin, tapi kita ada di sana untuk membantu perjuangan mereka. Itu satu. Keduanya, kita nampak macam saya sebut tadi, walaupun benda itu sekadar hashtag, dan kita ni rakyat Malaysia, kita ada tentera bawang lah kan. Orang tahu. So tentera bawang ni dapat dimanfaatkan dengan kebaikan lah, ada manfaat. Dulu kita buat hashtag Israel koyak tu sampai trending dekat sana, sampai terpaksa masuk dalam kamus. Yang latest ni kita gerakkan hashtag Israel cuak. Betul. Sekarang sudah ada 200, di mana kita sampai reach 250 juta di semua platform online. So daripada tu. Dan yang seterusnya kesan tu kita boleh nampak bahawa Malaysia ni dia duduk dalam kalangan top 3 negara yang banyak memberi bantuan kepada Palestin dari sudut bukan kerajaan, dari sudut NGO. Kalau kita tengok Qatar antara penyumbang tertinggi, tapi Qatar dibantu oleh kerajaan Qatar sendiri. Tapi Malaysia kebanyakan bantuan digerakkan oleh NGO dan kita boleh lihat, mungkin tuan-tuan pun boleh tengok di sosial media, kita ada masjid dekat sana, kita ada sekolah kita kat sana, kita ada macam-macam projek yang kita gerakkan dekat sana, seolah-olah kita dah macam satu kementerian dekat sana. Dan kami NGO di Malaysia ni boleh dikatakan setiap bulan akan datang paperwork ataupun sahabat-sahabat kita daripada Gaza ataupun West Bank datang jumpa yang mereka ada projek kat sana, mereka propose pada kami apa yang Malaysia boleh bantu. Saya boleh katakan hampir setiap bulan. So daripada situ kita boleh nampak betapa Malaysia ni sangat dekat kepada warga Palestin. Kita juga sangat committed lah dalam memberi bantuan kepada mereka. Bukan paksaan, tetapi inilah antara perkara dan juga usaha yang sama-sama kita boleh berikan kepada mereka, khususnya di Palestin. Dan bila bercakap tentang perkara ini juga, mungkin boleh kongsikan juga lah tuan berkenaan dengan situasi sekarang ni berada di Gaza kan, bagaimana keadaan mereka di sana. Sebab kalau kita tengok keadaan cukup menyedihkan, semakin ramai bilangan mereka yang terkorban dan juga khususnya kanak-kanak, warga emas, wanita. Dan juga kalau saya tengok video-video tu kan, rasa macam kadang-kadang hati tu memang tak boleh nak tengok dah. Sebab dengan keadaan bagaimana kanak-kanak itu kan dibunuh bagaikan binatang. Begitu kejamnya mereka dengan tindakan Zionis ini kan kepada kanak-kanak. Dan juga yang terkini yang saya tengok semalam tu yang agak rasa macam sayut sangat hati tu kan, ibu yang syahid terpaksa dibedah untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Jadi itu sebagai seorang ibu, kita rasa bagaimana sebenarnya keperitan mereka yang berada di sana, tapi kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Jadi situasi di sana, situasi berada dalam keadaan yang semakin getir. Walaupun sebelum ni kita katakan, satu kita nak kena maklumkan kepada pendengar bahawa kita kata walaupun bantuan kemanusiaan masuk, tapi sebenarnya dia tidak mencukupi, sebab bantuan masuk setiap hari pun dalam puluhan lori, mungkin 20 ataupun 40 lori. Sedangkan keperluan harian Gaza dalam keadaan tidak perang sahaja 400 lori kalau tak perang. So dalam perang ni kalau 20, 30 lori, 40 lori tu kita kata macam sandiwara lah, sekadar buat syarat saja. Seterusnya kita kata keadaan kematian di sana sudah agak tinggi, lebih daripada 10,000, dan jumlah dia sebenarnya lebih daripada itu sebab lebih daripada 2,000 orang tidak ditemui. Maknanya mereka ni masih terperangkap dalam runtuhan disebabkan keadaan di sana, mesin-mesin, peralatan untuk menggali, mengeluarkan mangsa ni kebanyakan sudah rosak, dibom. Ada yang sudah burn out, telah terlalu guna banyak sangat jadi rosak. Kemudian tidak ada bekalan minyak dan diesel yang mencukupi untuk peralatan-peralatan ni untuk menggali dan mengeluarkan mangsa. Jadi kita katakan jumlah kematian hari ini sudah lebih daripada 10,000 orang, dan jumlah yang cedera double daripada itu lagi lah. Dan yang terkini semalam berlaku serangan di Kem Jabalia di Gaza,
yang kita dapat informasi terkini sekurang-kurangnya 400 orang syahid di kawasan tersebut. Sebab kita kena faham Gaza ni dia lebih kurang 40 km saja daripada utara ke selatan tu, lebih kurang setengah jam ke 40 minit je untuk sampai. So dalam kawasan yang kecil tu duduknya 2 juta orang yang terkurung. So bila satu-satu bom dijatuhkan dekat kawasan penempatan, dia akan memberi kemusnahan, kematian yang jumlah yang sangat tinggi sebab dia adalah kawasan yang padat. Jadinya apa yang kita perlu buat ini, kita kena bagi tahulah kita orang Malaysia ni apa perlu kita buat sebab kita jauh daripada sana. Satunya, kita semua ada social media, keep on posting sebab kadang-kadang kita takut sampai masa nanti dia akan jadi lesu, dia akan jadi sepi. Sedangkan pembunuhan tu berlaku hari-hari. So setiap hari kita post apa yang berlaku di sana supaya masyarakat tahu pembunuhan, kezaliman berlaku setiap hari kepada warga Palestin. Teruskan post. Yang keduanya, kita jangan lupa doa pada saudara kita di sana kerana doa silahul mukmin, doa adalah senjata orang beriman. Dan yang ketiga adalah kita sumbanglah kepada NGO yang menyalurkan bantuan di sana, terutama kepada kami sendirilah, Muslim Volunteer Malaysia, salah satu rakan gabungan dalam My Aqsa Defenders. Boleh dapatkan maklumat projek kami apa semua, boleh tengok di sosial media kami Muslim Volunteer Malaysia. Jadi di sana tuan-tuan akan dapati cara untuk menyampaikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana, insya-Allah. Baik tuan, ya itu antara peluang jugalah untuk sama-sama kita membantu mereka kan, peluang. Dan ketika mereka diuji, bukan mereka saja diuji di sana tetapi kita juga diuji. Adakah kita akan kerekod dengan apa yang kita ada untuk disumbang kepada mereka, itu juga akan ditanya kepada kita di hari akhirat kelak. Jadi sekurang-kurangnya adalah saham yang boleh kita bawa lah di syurga nanti kan. Jadi ini antara peluang kepada kita semua. Jangan kita rasa selesa, jangan kita rasa cukup, tapi sedangkan saudara mara kita yang berada di sana dalam kesengsaraan dan juga keperitan setiap hari kan. Dan kalau kita tengok sekarang ni, rakyat Malaysia khususnya lah kan, dan juga saya kira worldwide jugalah, apa yang boleh kita lakukan adalah boikot untuk tidak membeli produk yang berkaitan dengan Israel. Jadi adakah sebenarnya usaha ni juga dapat memberi impak yang cukup besar kepada saudara kita berada di Palestin? Okey, baik. Di soalan yang sangat cantiklah berkaitan dengan boikot ni. Ramai orang tanya pada kita semua. Dia sebenarnya memberi kesan sebab dia ada company-company besar yang memang mereka secara terang-terangan memberi sumbangan hasil daripada keuntungan mereka kepada Zionis Israel ni. Jadinya seperti boikot ni satu gerakan yang telah dilakukan lama. Bahkan ada satu pertubuhan yang dipanggil BDS. Boleh Google BDS ni. Mereka yang menggerakkan boikot dan mereka kaji apa syarikat-syarikat yang perlu diboikot secara tertumpu. Kita tak nak kita tengok list tu banyaklah, tapi kita takkan nak mampu nak semua tu. So kita boikot company-company yang telah dikaji yang memang menyalurkan bantuan kepada Israel. Boleh tengok di laman web ataupun sosial media BDS. So company-company tu bila kita boikot, dan benda ni dia berlaku seluruh dunia kerana BDS dia ada di seluruh dunia. Bila satu dunia memberikan boikot, dia akan memberi tamparan hebat kepada company-company ini, dan ada di antara company-company ini yang tarik semula sokongan mereka kepada Israel. Company ini adalah main business dia mestilah keuntungan, profit. So kalaulah mereka menyokong Israel tapi dalam masa yang sama profit mereka jatuh menjunam teruk, so mereka akan mula menarik sokongan, dan bila mereka menarik sokongan kepada Zionis Israel ni tadi, dia akan memberi tamparan moral kepada Israel. Yang tu kita nak buat, tamparan moral kepada Israel. Sebab macam kita tengok dunia hari ini, walaupun pemimpin dunia ramai yang simpati kepada Zionis, tapi warga dunia termasuklah negara Eropah, Amerika Syarikat dan sebagainya tidak menyokong mereka. Kita boleh tengok dari sudut solidariti yang diadakan di bandar-bandar besar seluruh dunia. So ini pun sebenarnya memberikan kesan besar, tamparan besar kepada Zionis Israel. Ya, betul. Yang apa yang kita nak sebenarnya kesan yang cukup besar kepada mereka dan juga kesedaran buat mereka kan, bahawa perbuatan mereka ni adalah salah dan tidak sepatutnya diperlakukan kepada sesiapa sahaja pun. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Hasbullah Ahmad Najib selaku Ketua Pegawai Operasi Muslim Volunteer Malaysia. Jadi insya-Allah kita semua boleh sama-sama menghulurkan bantuan dan juga menyalurkan bantuan untuk sama-sama kita membantu saudara kita khususnya berada di Palestin. Dan seterusnya para penonton, kita nak melihat keadaan cuaca untuk hari ini bagi memudahkan anda untuk merancang perjalanan anda seharian untuk hari ini. Jadi jom sama-sama kita ke Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton bersama Met Malaysia untuk pagi ini. Untuk kita lihat laporan cuaca pada kali ini. Melalui paparan carta angin permukaan menunjukkan rantau negara kita kini menerima dominasi tiupan angin dari arah timuran ke semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana kencang antara 20 hingga 30 km sejam. Dengan kawasan penumpuan angin di kawasan timur semenanjung Malaysia ini menyebabkan hujan dan ribut petir kini sedang berlaku
di beberapa kawasan di sekitar Kelantan, Terengganu dan juga Pahang serta di bahagian Johor Timur. Keadaan hujan dan ribut petir ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal tengah hari nanti, manakala lain-lain tempat cuaca adalah cerah buat masa ini. Untuk Sabah dan Sarawak pula dijangkakan hujan dan ribut petir pada ketika ini lebih fokus kepada negeri Sarawak melibatkan bahagian Bintulu dan juga di bahagian barat Sarawak ini yang dijangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 3 hingga 4 jam dari sekarang. Untuk negeri Sabah pula keadaan cuaca adalah cerah dan tiada hujan yang dicerap buat masa ini. Seterusnya kita lihat kepada ramalan numerika di jabatan kami di Semenanjung Malaysia yang menunjukkan hujan dan ribut petir menjelang petang nanti masih lagi berpotensi untuk berlaku di beberapa kawasan di negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia khususnya, terutamanya di sekitar utara Semenanjung Malaysia melibatkan Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan juga di utara negeri Perak serta di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di sekitar pedalaman negeri Pahang dan negeri Terengganu. Dijangkakan ia akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca lembap dijangkakan berpotensi untuk berlaku di bahagian barat dan juga pedalaman Sarawak, manakala lain-lain tempat dijangkakan tiada hujan yang akan dikesan buat untuk petang nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat cuaca terkini anda terus layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus ke laman sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama kembali dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syamil Sution untuk kita bicarakan tentang sukan ekstrim, disiplin dan juga doping. Untuk itu kita bertemu yang istimewa. Kita persilakan Profesor Madya Dr. Abdul Halim Mokhtar, Dekan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Melaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam dan selamat pagi. Khabar baik, Irfan. Alhamdulillah. Okey, kalau kita nak berbicara tentang sukan ini, kita lihat dulu tentang mungkin perkembangan sukan dunia semasa ini kan, bagaimana kalau Doktor boleh kongsikan? Baik, bagi saya secara umumnya sukan di pesada dunia sedang berkembang rancak. Pertandingan sukan ini menjadi semakin mencabar bila mana kita punya fiziologi kita, sains kita, semua ni dalam dikatakan memerlukan prestasi yang tinggi. Pada masa yang sama, kita jangan lupa pula sukan tadi itu satu sukan dari segi pertandingan kan. Yeah. Ada juga sukan untuk kesihatan. Itu juga mendapat perhatian dunia yang agak serius juga sebabnya sukan ataupun physical education seperti ini dapat membantu mengurangkan kes-kes kesihatan, masalah kesihatan, pertambahan berat badan, penyakit-penyakit kronik ya. So jadi sukan dua perkara ini saja dah cukup untuk memacu sukan di pesada dunia. Tambahan juga yang lain adalah dari segi industri kan yang juga turut berkembang
kerana perkembangan sukan secara umumnya lah. Ya. Dan kalau kita bercakap tentang perkembangan sukan, kita boleh bercakap tentang sukan ekstrim. Ya. Kalau kita bercakap tentang sukan ekstrim ni kan, mungkin kita boleh lihat dari segi faktor. Kalau mungkin ada orang takut nak bermain sukan ekstrim kerana ia memikirkan tentang faktor kecederaan. Jadi mungkin boleh Dr. kongsikan tentang sukan ekstrim ini. Bagaimana kita perlu tahu dan juga kita perlu hayati. Baik, terima kasih Irfan. So kita selalu ni bimbang apabila kita bersukan, kita risau juga pasal kecederaan. Jadi memang tak boleh elakkan tu. Dan ekstrim kat sini kita boleh katakan pertama ekstrim dari segi kontak. Contohnya bola sepak, rugby ni juga boleh dikategorikan ekstrim di mana kita ada physical contact dan memerlukan kekuatan fizikal, memerlukan ketahanan. Kita ada juga sukan ultramarathon, triathlon yang juga mencabar fiziologi manusia yang mendedahkan kita pada kecederaan. Sama ada kecederaan traumatik, iaitu kecederaan disebabkan oleh pelanggaran, ataupun kecederaan-kecederaan seperti kecederaan overuse atau lebih guna disebabkan kita banyak berlatih, kita boleh juga dapat kecederaan-kecederaan seperti ini. Jadi benar, sukan ekstrim ni memang akan mendedahkan kita kepada beberapa bentuk kecederaan. Tapi itu bukanlah satu limitasi yang patut kita takut-takutkan sangat, ya. Sebab kita semua sedang berkembang juga dari segi perubatan sukan, daripada sains sukan. Kita sentiasa dalam kajian, sentiasa kita panggil evolve ya, di dalam fraternity ini, yang ini akan dapat menyumbang kepada pengurangan kecederaan, pengurangan risiko, dan kalau ada kecederaan juga macam mana kita boleh merawat kecederaan ini dan mengembalikan ahli-ahli sukan ini ke dalam sukan segera dan seselamat yang mungkin. Baik, kalau kita petik kembali kata-kata doktor tadi tentang sukan ekstrim, misalnya bola sepak dan juga rugby yang sering kali dimainkan oleh atlet-atlet negara kita dan mendapat satu minat yang lebih luas skopnya. Dan kalau kita nak bercakap tentang kecederaan untuk sukan-sukan itu, mungkin boleh kongsikan apa yang perlu kita elakkan sebenarnya. Baik, kalau ikutkan kecederaan, contohnya lah kalau sukan rugby ni, antara yang paling digeruni adalah kecederaan kepala lah, atau concussion kalau dalam rugby, dan juga banyak lagi kecederaan traumatik ya. Manakala dalam sukan bola sepak ni kecederaan kepala ni kurang sikit. Namun demikian kecederaan lutut, khususnya anterior cruciate ligament atau ACL, itu juga digeruni. Antara sebabnya dia digeruni adalah kerana mereka ni kalau cedera ada kemungkinan untuk berehat yang masa yang lama. Kalau kecederaan contohnya concussion yang berulang, kadang-kadang dia terpaksa direhatkan lama. Begitu kalau ACL kalau putus, kalau operate, nak kembali bermain balik, paling awal 6 bulan. 6 bulan. So it's actually a long time. That's a long time for the recovery for an athlete lah kan. Jadi ini adalah contoh-contoh kecederaan yang biasalah yang digeruni. Yang digeruni. Di dalam sukan-sukan tertentu. Dan memang betul, risiko itu memang ada. Yalah, semua sukan ada risiko. Semua sukan ada risiko. Tapi saya tak nak itu menjadikan satu limitasi pada kita untuk tidak bersukan pula. Sebenarnya kelebihan bersukan tu lebih banyak daripada itu. Okey, of course kesihatan pun ya. Tapi kalau kita bertanding dalam sukan, kita menang, itu juga bagus untuk kesihatan psikologi kita. Sebenarnya bukan kita je yang sihat tu. Orang yang menonton tu pun juga turut orang yang minat pun Jadi kalau katalah kita ada pemain Malaysia yang menang, satu Malaysia akan gembira. Kita punya mental health kita pun semua akan bersorak. Akan bersorak dan gembira. Jadi it's not just the athlete themselves, it's also us all. So kita semua ada tanggungjawab lah untuk bersama-sama lah menjaga kesihatan mereka dan juga kesihatan kita. Betul. Yeah, so that's how I see it lah. Untuk kita memartabatkan sukan dalam negara, kita perlukan sokongan ramai pihak sebenarnya. Dan kalau kita nak berbicara tentang sukan endurance, misalnya triathlon atau marathon, itu pula mungkin risikonya berlainan. Mungkin boleh kongsikan, doktor? Baik, untuk marathon dan juga yang bertanding di dalam keadaan extreme environment, ataupun dalam persekitaran yang mencabarlah, contohnya panas, kita memerlukan fiziologi yang maknanya fungsi tubuh badan yang betul-betul sihat dan mantap lah. Jadi kalau kita tak berlatih untuk ni, tak biasa dengan keadaan panas dan berlatih yang lama, sebab dia berjam-jam kan di bawah panas terik itu, dengan setakat mana kalau seorang manusia biasa ni, berapa lama dia boleh bertahan dalam keadaan macam ni kan. Jadi so we need a strategy to actually work on this one. Tapi kalau nak ceritakan pasal pattern kecederaan yang terlibat dengan kecederaan haba ataupun kita panggil heat
illnesses, itu adalah perkara yang common. Tapi dari segi endurance tu pula, memang endurance di dalam keadaan ekstrim seperti ini akan terjejas. So kita kena ada strategi macam mana nak mengatasi masalah-masalah endurance ini. Of course ada yang lain lah, sakit-sakit sendi, sakit cramp. These are all ni lah kejaran-kejaran yang biasa jugalah di dalam endurance. Doktor, dalam kita mengatasi risiko-risiko yang disebutkan tadi itu, pastinya elemen integrasi yang kita perlu bawakan adalah disiplin. Jadi mungkin boleh doktor kongsikan kenapa penting disiplin ini kepada atlet-atlet di luar sana? Baik, terima kasih. Kalau nak ceritakan disiplin dan sukan ni, terutamanya adalah kerana kita perlukan regime. Jadi sekarang ni kita cerita pasal periodization. Periodization dalam sains sukan ni adalah bila kita berlatih itu kita ada program. Kita tak boleh main simply masuk, hari ini saya nak berlatih berat, besok nak berat, besok nak lusa nak berat sebab game dah dekat. Tak boleh. Dia sebenarnya ada sistem. Dan sistem ni kita kena belajar. Untuk minggu ni, katakan kita ada 3 bulan lagi sebelum untuk minggu ni kita akan berlatih berat. Lepas tu kita ringan sedikit. Lepas tu berat balik. Kemudian kita ada fasa recovery yang betul-betul rehat. Kadang-kadang kita ada cross training punya fasa pula. Di mana kita buat sukan lain yang bukan kita tumpukan daripada sukan tersebut. Lepas tu kita berlatih terhadap sukan yang kita nak. So, kita kena ada pattern. Kita tak boleh simply letak. Jadi, perlukan disiplin yang kuat. Itu mau cerita pasal latihan kan? Betul. Cerita pula pasal makanan. Oh Allah, itu lagilah kita susah nak disiplin. Makanan sedap pula kat Malaysia ni kan. So, macam-macam kita ni, kalau kita kena tahu bahawa orang ahli sukan ni, dia kena ada specific strategi. Tak boleh main selamba je makan. Kita ada karbohidrat kita kena lihat pada kandungan karbohidrat, kandungan gizi makanan lah, protein, lemak. Semua ini boleh menjejaskan atau boleh mempengaruhi keputusan pertandingan nanti. Baik. Itulah antara perkara yang kita perlu ambil cakna tentang disiplin yang perlu memang kita terus semarakkan dalam diri kita sebagai seorang atlet di luar sana. Dan tetapi doktor, ada juga masalah apabila mereka ini, atlet-atlet ini ingin tambahkan prestasi dengan cara yang lebih cepat, mereka melakukan doping, mengambil barang yang terlarang. Jadi apa mungkin nasihat doktor di luar sana kepada mereka di luar sana untuk tentang perkara ini, doping? Baik, terima kasih Irfan. Soalan yang sangat baik. Bagi saya, pertama sekali kenapa mereka ambil ini doping ni? Doping ni basically bukan saja bahan terlarang. Ada juga kita panggil kaedah yang terlarang. So, tapi lebih kita tumpukan pada bahan terlarang senang. Jadi kenapa dia orang ambil ini adalah kerana mereka nak jadi cepat glamour. Nak cepat menang. Bila menang dia cepat glamour. Kedudukan dia jadi cepat, dia tinggi. Dan juga dengan ini datangnya imbuhan-imbuhan lain seperti menjadi duta iklan kan. So ini imbuhan kewangan pun datang juga sama kan. Jadi dia jadi hero, dia jadi wira. So kadang-kadang ini adalah satu tarikan untuk mereka, lebih baik kita cepat nak cepat menang kan. So dia akan ambil bahan-bahan terlarang ni. Tapi kita kena sentiasa ingat bahawa ini adalah juga satu peningkatan prestasi yang secara palsu. Yang bukannya dengan latihan, tapi ini dengan cara, kalau dari sukan tu adalah dari cara menipu lah. Betul. You are cheating the games, right? You jadi hero atau you bertanding dengan hebat kerana you ambil bahan tertentu. So that's not fair. Betul. So pertama tadi adalah artificial, palsu. Yang kedua adalah dia adalah an unfair punya feat kan, perbuatan yang tak adil. Yang ketiga sebenarnya pengambilan bahan-bahan terlarang ni sebenarnya boleh meninggalkan kesan yang teruk pada manusia. Contohnya lah, kita ni memerlukan testosteron sikit je. Tapi untuk bahan-bahan terlarang, contohnya anabolic steroid semua ni, which sebenarnya adalah analog kepada testosteron, maknanya hampir serupa dengan testosteron, diambil tu, kepekatannya 100 kali ganda daripada apa yang kita perlukan. Jadi tentu ini akan mendatangkan kesan negatif. So saya bimbanglah pada kesan-kesan sampingan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka. Baik, ini adalah aplikasi yang kita perlu elakkan sebenarnya. Yang saya difahamkan juga UM akan melakukan satu persidangan untuk kita berbicara tentang doping ini. Saya ringkas yang mungkin doktor boleh kongsikan. Baik, terima kasih Irfan. So benar pihak Fakulti Sukan dan Sains Eksersis Universiti Malaya akan menganjurkan persidangan antarabangsa tentang prestasi manusia dan kesihatan 2023 di Bayu Lagoon Resort Melaka. Saya menjemputlah semua untuk hadir, khususnya pengamal sukan, pakar perubatan sukan, saintis sukan, even pihak ketenteraan. Tema kita adalah sukan, ketenteraan dan juga anti-doping. Kenapa saya masukkan ketenteraan itu? Di samping saya sendiri adalah seorang pegawai tentera Wataniah, Palapis Universiti Malaya.
Tetapi saya juga nak menekankan bahawa dalam sukan dan dalam ketenteraan, kita share beberapa perkara yang sama. Contohnya kita pun berlatih berat. Kita juga ada under high stress dari segi endurance, ya, dari segi strength, dari segi power. Semua we share some of these injuries and some of the tactics or strategies untuk kita perform. Jadi kita ni this is the first, as far as I know, yang menggabungkan kedua-dua belah lah, sukan dan juga ketenteraan. Dan of course saya nak share juga tentang anti-doping, the updates on anti-doping. Dan untuk itu saya ada banyaklah penceramah daripada antarabangsa yang bersama-sama dengan kita. Okey, jadi kepada pengamal sukan di luar sana, jangan lupa untuk lepaskan peluang bersama-sama dengan UM sendiri untuk persidangan yang akan diadakan nanti pada bulan Disember, ya. Terima kasih ucapkan kepada Profesor Maria Dr. Abdullah Halim Mokhtar, Dekan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya untuk perkongsian tentang sukan ekstrim, doping dan juga disiplin. Seterusnya, penonton, sekarang ini kita akan terus ke cerita pagi Sarawak tentang gendang Melayu Sarawak bersama rakan pelapor Lydia Tusrina. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia, dan terima kasih Irfan yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia. Dan sekarang ini saya berada di salah satu festival kraft tekstil Borneo Gendang Sarawak yang dianjurkan bersemenar Regata Sarawak 2023 yang bermula 27 Oktober sehingga 5 November di tebingan Sungai Kuching. Untuk cerita bagi Sarawak kali ini, kita membawa topik Gendang Melayu Sarawak, iaitu alat muzik negeri Sarawak yang popular ketika aktiviti bersukaria secara terbuka di negeri ini. Dan untuk mengetahui yang selanjutnya, kita bersama dengan Tuan Haji Omar Tomik, iaitu selaku usahawan pembuat gendang Melayu Sarawak. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Okey, Tuan Haji, boleh kongsikan sedikit dengan penonton Selamat Pagi Malaysia, berapa lamakah berkecimpung dalam penghasilan gendang Melayu Sarawak ini? Saya telah berkecimpung dalam gendang Melayu Sarawak ini mulai dari tahun 1988 sampai sekarang. Dan itu saya lah merupakan generasi yang ketiga untuk membuat gendang Melayu Sarawak ini. Okey, baik. Dan boleh kongsikan bahan-bahan ketika menghasilkan gendang Melayu Sarawak ini? Bahan-bahannya adalah seperti kayu. Kayunya adalah kayu yang keras seperti belian, menggris, merbau. Dan juga kita menggunakan kulit kambing dan menggunakan rotan segak. Okey, baik. Apakah kesukaran dan cabaran ketika menghasilkan gendang Melayu Sarawak ini? Cabarannya banyak. Ketika kita nak membuat gendang itu, kita mahulah berhati-hati kerana kita takut yang kita dah selesai membuatkan gendang itu, kayunya ataupun bingkainya pecah. Kalau pecah tu takut kena kita sendiri. Dari itu kita jagalah keselamatan kita untuk membuat gendang ni. Okey, baik. Berapa lamakah untuk menghasilkan satu gendang Melayu Sarawak ini? Kita menghasilkan satu gendang Melayu Sarawak ini dalam jangkauan selama 5 hari sampai siap boleh dipakai. Okey, baik. Boleh tunjukkan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia bagaimanakah cara untuk memainkan gendang Melayu Sarawak ini? Kita dengan gendang Melayu Sarawak ini, kita ada 3 cara memukul gendang. Pertama, dia kata dalam bahasa Sarawak, kita pukulkan gendang ini dengan pukulan induk. Lepas tu ada yang tingkah dia. Macam itulah caranya. Dan ada yang membuat permulaannya. Begitu dia pukulannya tidak sama. Sebab itulah di dalam memukul gendang ni kita ada 3 seh gendang. Boleh mainkan satu lagu? Lagu kita ada boleh. Boleh, tapi kita sepertinya lagu kata Gadenlah nyagalo, gaden galo meniti batang, la panji lahnya panji, panji turun berkuda. Darilahnya jauh, dari jauh sahabat datang. Okey,
baik. Merdu sekali suara Tuan Haji. Itu saja saya membawakan untuk Gendang Melayu Sarawak. Untuk kali ini, untuk Cerita Pagi Sarawak, dia kembali kepada Irfan di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan Irfan. Terima kasih Lydia Tusina untuk Cerita Pagi Sarawak. Seterusnya penonton, kita akan lihat satu bingkisan yang disediakan oleh rakan penambah kita Nur Husna Bukhari tentang keluarga rakyat Malaysia Belacan Bubuk Bintulu. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Belacan Bintulu bukan menu asing bagi kita semua. Disebut-sebut keenakannya kerana pembuatannya menggunakan udang geragau atau bubuk yang segar dari laut membuatkan rasanya sukar ditandingi. Bayangkan nak menangkap bubuk ini pun susah, ada kalanya terpaksa menunggu sehingga berbulan-bulan bagi menunggu musim yang sesuai bagi menangkap bubuk. Ni antara yang menjadi rebutan pelancong terutama dari Semenanjung untuk dibawa pulang apabila berkunjung ke Sarawak. Pemiliknya Razuna Kiprawi mengakui keistimewaan belacan itu terletak pada rasanya yang enak hasil daripada penggunaan udang geragau asli dari Bintulu. Bermula sejak 1998 dengan modal RM50, ramuan belacan ini diajar ibu mertuanya secara turun-temurun menggunakan kaedah tradisional. Peraih bubuk yang dapat bila sampai daripada laut, diorang terus telefon akak nak ambil berapa banyak nak ambil. Lepas tu kita ambil dekat pasar tamu lah. Dah sampai dekat rumah, kita cuci sekejap, dah tu kita peram semalaman. Bahan campuran dia seperti garam kasar, sagu. Kalau untuk 2 gantang, kalau kat sini 2 gantang tu kira 6 kilo 800 gram. Okey, kalau kita beli dekat peraih, kita selalu ambil 100 hingga 300 gantang. Okey, selepas tu kita peram semalaman, paginya kita jemur. Sebelum kita jemur tu, kita kena tus dalam ni pengayak yang besar ni ya, supaya air dia dapat menitis. Dia rasa tak bau lah kalau kita dah jemur tu, dia cepat kering. Untuk penjemuran, kalau dari jam 9 hingga 3 petang, dah kira kering dah tu. Sehingga kini, Razuna menggunakan lebih 300 gantang udang geragau dalam tempoh 2 bulan. Masuk tahun ni dah 29 tahun memproses belacan. Okey. Dari awalnya kita memproses belacan ni di bawah rumah saja. Dengan bermodalkan RM50. Masa tu 50 kita masa tu kalau harga bubuk dan udang geragau dah kira murah lah masa tu. Kita kalau RM50 tu kira banyak. Terima kasih kepada kerajaan negeri seperti Lembaga Kemajuan Ikan Bintulu, Amanah Ikhtiar Malaysia, SEDC, FAMA, MARDI, MARA yang pernah membuka mata mana-mana yang dari kerajaan saya dapat geran, saya berterima kasih. Tanpa kerajaan yang membagi saya geran, mungkin saya tak dapat untuk membuat lebih banyak lagi permintaan daripada ramai. Geran yang saya dapat tu saya guna dengan sempurna. Baiklah, ini adalah udang geragau yang diambil petang semalam, dijemur semalaman dan hari pertama dijemur pula di kawasan yang terbuka seperti ini. Ini adalah proses pertamalah untuk menghasilkan belacan. Di mana belacan ini ataupun udang geragau ini sebenarnya perlu dijemur untuk hari yang pertama dan di mesin dijemur semula sehingga 5 hari sebelum dicampur dengan bahan-bahan tertentu seperti sagu dan juga garam kasar bagi menghasilkan belacan yang enak di Bintulu
ini. Itu dia kisah belacan bubuk Bintulu. Pernah rasa tak, Irfan? Tak pernah rasa lagi yang untuk Bintulu punya lah. Suka masak belacan ke? Of course, saya memang paling suka buat sambal belacan. Sambal belacan? Yes. Sedap. Tapi kenapa cakap sambal belacan ni? Okey. Dan bila kita cakap pasal belacan ni, aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan bersama dengan keluarga. Itu yang penting. Ya, itu yang akan berlaku pada hujung minggu ni. Selain daripada masak bersama-sama, banyak lagi aktiviti lain yang boleh dilakukan. Ya, bersempena dengan November, Bulan Kebangsaan Keluarga. Dan hari ini kita bertemu yang cukup istimewa. Di sini kita bersama dengan Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya. Ya, sama-sama Datuk Seri. Baik, jadi sebagai permulaannya Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan latar belakang mengenai November, Bulan Keluarga Kebangsaan BKK dan bilakah sambutan yang akan dilaksanakan? Saya cakap secara ringkaslah pengenalannya sebabnya panjang pengenalan melalui sambutan. Dia ada sejarahnya. Pada 1990 sebenarnya kita sudah mula, Malaysia sudah mula untuk menyambut Hari Keluarga mula-mulanya, Hari Keluarga Kebangsaan. Hanya hari saja. Lepas itu Kabinet pula meluluskan pada tahun 20 seterusnya lah untuk sebenarnya Malaysia hari negara pertama berbanding dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk meraihkan hari bulan kebangsaan, bulan keluarga kebangsaan. Lepas itu kabinetlah semasa 2012 sudah diluluskan supaya kita meraihkan bulan keluarga kebangsaan pada bulan November. Ianya dirasmikan di Pekan Pahang pada 11 November pada tahun 2012. Jadi sebab itulah kita meraihkannya sehingga hari ini. Alhamdulillah ada juga aktiviti-aktiviti untuk keluarga. Tadi sebut untuk buat belacan bersama keluarga. Tetapi itu di antara perkara yang benar berlaku. Sebab ada yang mengambil cuti untuk pergi ke kampung, balik kampung untuk membuat belacan. Kerana mereka beli bubuk, ada juga sendiri suka-suka ambil bubuk. Ini dari kawan-kawan yang dari Bintulu. Lepas itu dia buat belacan bersama-sama. Aktiviti riadah bersama-sama. Musim setahun sekali kan. Nampak tak aktiviti kan? Untuk buat belacan. Kita boleh sama-sama cuba lepas ni. Dan saya difahamkan Datuk Seri, tema yang diangkat pada tahun ini adalah keluarga harmoni, negara madani. Jadi betul-betul kongsikan apa mesti yang kita akan sampaikan melalui tema ini sebenarnya. Ya, kita memang mengambil berat mengenai isu kekeluargaan ini. Kita beri keutamaan kepada keluarga untuk bersama-sama. Jadi sebab itu kita menggunakan keluarga harmoni. Negara madani ini memang madani menjadi konsep negara kita. Tapi keluarga harmoni ini kalau kita tidak galakkan program-program yang meliputi aktiviti kekeluargaan ini, maka agak sukar untuk kita mengenengahkan kesejahteraan keluarga Malaysia ini. Jadi kita nak mengenengahkan keluarga Malaysia ini yang bersatu padu, mereka sentiasa berkumpul, suka program-program kekeluargaan sentiasa disamakan, berkumpul di rumah, mengaturkan aktiviti. Ini di antara yang kita nak lakukan. Dan pada masa yang sama, bila kita bercakap mengenai konsep keluarga ini, dia bukan dalam keluarga rumah kita saja. Kita ada extended families di luar sana. Keluarga kita juga, tetapi yang sudah menjadi saudara mara kita. Lepas itu mereka ini juga keluar sana. Kita mengumpulkan seluruh warga Malaysia ini yang dari pelbagai kaum dan bangsa dan agama untuk berkumpul menjadi satu keluarga. Dan mereka inilah keluarga besar kita dalam negara kita dan boleh membantu kita untuk mensejahterakan keluarga Malaysia ini, dan ini yang kita pamerkan di luar sana. Dan saya nak kongsikan juga di mana dulu pernah saya punya pensyarah dari Amerika tinggal di Shah Alam. Dia bertanya dengan kami dalam kelas,
what does it mean by auntie pakcik, makcik. Jadi kita cakaplah. Dia kata dia nampak kan orang bertemu dengan orang di luar sana. Pakcik apa khabar? Seolah-olah dia tu everybody's uncle. Padahal jadi kita terangkan kita di sini kalau ada orang yang lebih dewasa memang kita panggil pakcik makcik. Yang kanak-kanak pula selalu panggil abang kakak. Bayangkan ini yang orang perhati. Kita tak perhatikan. Betul. Kerana ia sudah menjadi amalan kita. Apabila ia menjadi amalan, kita tak terasa. Tapi jangan lupa, inilah di antara prinsip-prinsip yang kita harus ingat bahawa ini yang membawa nama Malaysia keluar sana sebagai satu kaum bangsa yang menunjukkan konsep kekeluargaan itu. Jadi itu kita kait dengan negara madani kerana kita memang mahu mengenengahkan, mempromosikan negara madani ini, menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada di antara satu sama lain. Jadi maka konsep ini, tapi kita perlu mulakan dari rumah. Dari rumah. Kalau anak-anak kita tidak kita kita tidak biasakan nurture dengan izin, nurture mereka, maka mereka tidak tahu. Jadi sebab saya menjaga Kementerian Pembangunan Keluarga, Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan anak-anak yang diabaikan, yang kita simpan, yang kita lindung di tempat kita, ada juga daripada tunas bakti, mereka tidak merasa kasih sayang, pelukan, sentuhan itu tak ada. Jadi maka itu kita nak menggalakkan supaya sentuhan ini menjadi satu amalan di rumah, supaya ini kita tidaklah berlaku perkara lain, kerana inilah kasih sayang sesebuah keluarga itu yang ditunjuk melalui konsep keluarga harmoni negara madani ini. Betul. Yang kita nak tunjukkan kepada orang ramai dan juga bukan tunjukkan saja tapi diamalkan. Ya, betul, kasih sayang ini. Sebuah keluarga, pembentukan sebuah keluarga itu akan membentuk jati diri anak. Betul, tu, kan? Dan juga generasi-generasi yang akan datang. Itu cukup penting. Dan bila kita bercakap tentang perkara ini yang kita ingin bawakan dalam konsep madani sendiri dan juga untuk ialah sambutan kali ini. Dan sebenarnya apa antara objektif utama yang ingin disampaikan dan juga aktiviti-aktiviti yang telah pun disenaraikan, Datuk Sri? Antara objektif utamanya kita nak menyemarakkan konsep kasih keluarga ini melalui konsep madani ini yang dari perspektif kekeluargaan. Itu satu. Di antaranya yang lain kita nak memang kita nak mengenengahkan konsep kekeluargaan yang perlu kita tunjuk dari keluarga yang besar. Dan ketiga ialah dari segi kita banyak kaum etnik dan di situlah kita nak menunjuk kita inklusif. Keterangkuman itu sentiasa ada. Jadi bangsa, katalah kalau ada bangsa yang rasa dia minoriti, mereka seharusnya tidak ketinggalan, tidak merasa ketinggalan. Maka sebab itu selalu orang menggunakan beberapa negeri di Malaysia ini sebagai negeri model, kerana ini tidak dinampak di luar sana sebagai satu bangsa yang hanya mengingat diri saja. Kita sentiasa menyokong di antara satu sama lain dan memberi membantu satu sama lain. Misalnya anak-anak, kalau jati diri itu dah ada dalam diri mereka, bila dia nampak orang yang lebih tua mengangkat barang, dia akan offer, menawarkan diri, boleh saya bantu. Betul. Dan si yang nak dibantu ini pun tidak merasa itu satu perkara yang ganjil. Betul. Kerana itu perkara biasa. Amalan kita. Amalan kita. Jadi kita jaga kita. Jadi tadi kita ada keluarga harmoni, negara madani, dan kita juga ada hashtag. Kita kan keluarga. Itu hashtag kita. Jadi itu yang kita amalkan dalam program kita ini, dan ia diteruskan juga. Kita nak meneruskan amalan ini, yang amalan baik ini, amalan positif ini untuk kita jadikan amalan biasa. Betul. Jadi itulah di antara ni objektif kita, dan kita nak membawa semua masyarakat Malaysia untuk bersama dengan kita. Kita target dalam keseluruhan program kita target dalam 5,000 orang. Tetapi untuk salah satu dari program, tadi tanya programnya, yang pertama ialah Family Fun Walk. Family Fun Walk kita mula pada 7.30 pagi. Kita target 3,000. 3,000 masyarakat
Dan untuk program lain juga kita target ada dalam 2,000 ya. Dan kita ada gerai expo juga supaya ramai orang dapat menyertai gerai-gerai ini, dapat melihat kita ada jualan rahmah. Jualan rahmah inilah yang the in thing orang kata di Malaysia ini, untuk membantu dari segi ekonomi masyarakat. Kerana pada masa inilah ramai mengatakan kita perlu barangan murah. Jadi jualan rahmah ia lebih menyentuh kepada harga barang lebih murah untuk masyarakat kita. Dan baik, kalau kita bercakap tentang sambutan bulan keluarga bangsaan ni kan pada bulan November ini, kalau kita bercakap dengan Tok Sri sendiri, saya cakap macam cakap dengan seorang ibu sebenarnya. Betul. Kan dapat rasa aura figura seorang ibu itu. Dan kalau kita nak bercakap tentang apa lagi inisiatif yang akan dilaksanakan oleh KWKM untuk kita mengimarahkan lagi bulan November ini sebagai bulan keluarga bangsaan. Tadi saya sudah sentuh mengenai Family Fun Walk. Ada juga Expo Kasih Madani ini, di mana kita mulakan dengan 20 gerai untuk jualan rahmah. Dan juga kita ada pakej percutian ini, jangan rugi ya, jangan miss. Pakej percutian keluarga kita kerjasama dengan Motek untuk memberi diskaun untuk kita semua. Ada tawaran hebat orang kata. Dan kita ada juga Galeri Unity. Ini kita kerjasama dengan Kementerian Perpaduan. So itu kita kata bila kita membuat program ini, dia bukan hanya kita saja. Kita bekerjasama dengan kementerian yang lain, dan Galeri Unity ini akan membuatkan sebuah rumah kami, dia kata. Rumah kami ini menyentuh mengenai semua kaum yang ada di Malaysia ini. Dan kita ada juga pakej saringan kesihatan untuk lelaki dan wanita. Bukan mudah, apalagi kalau kita hari bekerja, nak ambil cuti, bukan hanya orang biasa, kami nak ambil cuti, nak pergi, ini bukan mudah kerana ia akan melibatkan aktiviti-aktiviti kita yang lain untuk kita pergi ke klinik kan. Dan kita ada juga Pocket Talk lah. Pocket Talk ini dengan pihak yang pakar-pakar lah dari segi kesihatan. Dan kita ada juga didik hibur. Kita program ini, Hari Keluarga, bulan keluarga ini seluruh sepanjang bulan November ini, kita melibatkan kanak-kanak, yang remaja dan juga ibu bapa. Jadi kanak-kanak dalam program didik hibur bersama Perpustakaan Negara. Jadi kita juga melibatkan himpunan 500 remaja. K15 ini adalah salah satu daripada agensi di bawah LPPKN yang mempunyai ramai dia punya peserta, dia punya ahli-ahlinya. Tapi hari itu kita cuma highlight 500, tapi yang lain mungkin akan datang juga, sebab kita nak mereka tahu apa yang K15 ni buat. Di mana remaja ini mempunyai aktiviti-aktiviti, mereka menjadi DJ, mereka berjual, mereka memotivasikan di antara satu sama lain. Ada juga kaunselor. Jadi remaja ini kita beri peluang untuk membimbing dan juga memimpin. Dan kita ada juga program hari itu, kita ada tukar Al-Quran salah cetak secara percuma. Kita tak tahu kadang-kadang Al-Quran kita ada orang fahamlah. Kita ni beli saja, macam saya beli saja, tapi tak tahu kontensnya sama ada dia betul ke tak. Tapi pada masa itu ada orang membantu untuk menilai dia supaya boleh melihat dari segi kesahihannya dan bolehlah kita tukar. Dan kita ada juga program bersama program yang produk daripada banduan daripada penjara. My Pride. Sebenarnya saya pernah pergi ke penjara Kajang melihat sendiri produk mereka, My Pride, dan pelbagai lagi lah perkhidmatan. Ini perlu pergi. PDRM, JPJ, AADK, JKM, YKN, KKM adalah yang special tu kan. Pertama sekali ada saman. Ada diskaun tu juga. Itu kita hint saja. Wow. Jadi datanglah beramai-ramai ke Putrajaya 4 hingga 5 November ni, hujung minggu ni lah. Di mana, Dato' Sri? Di dataran kehakiman. Di tengah-tengah juga. Palace of Justice. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan merasmikannya.
Baik, itu dia. Jadi anda boleh datang beramai-ramai. Okey, di sini lokasinya nanti boleh datang beramai-ramai bawa ahli keluarga anda sebab ada aktiviti untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk golongan remaja, untuk ibu dan ayah pun ada. Jadi tak ada masalah lah, macam-macam aktiviti yang boleh lakukan bersama-sama. Boleh piknik. Boleh piknik. Yang penting makan, Datuk Sri. Selalunya itu adalah benda utama. Ya, okey. Tadi kalau Datuk Sri berkongsi tentang Galeri Unity tu, saya sendiri pernah bekerjasama dengan Galeri Unity untuk kita mempromosikan agenda tersebut. Memang sangat-sangat menarik sebenarnya. Apabila kita dapat bersama-sama dengan orang dari pelbagai etnik dan budaya, kita belajar tentang bagaimana masakannya, apa tarian yang kita mengajarkan di situ. Tadi seronok untuk kita sama-sama belajar lagi anak kita yang mungkin tidak pernah di sekolah, mereka dapat tahu di Galeri Unity nanti. Ya, wow, menarik ya. Okey, dan antara yang lain juga kan Datuk Sri kan. Jadi apa lagi antara inisiatif KPWKM dan agensi bagi imarahkan lagi November ni sebagai bulan kebangsaan, sebab bermulanya pada 4 dan 5 ni lah sehingga hujung bulan November. Kita tak berhenti, terutama sekali LPPKN sentiasa adakan saringan untuk mamogram dan juga HPV untuk cervix cancer tu kan. Kita ada juga tu yang, dan juga kita akan terus mengadakan advokasi untuk anti gangguan seksual. Jadi ini akan berterusan, tapi banyak lagi aktiviti kita yang lain, terutama sekali yang menunggu untuk tahun 2024. Kita ada we line up our activities bagi membolehkan wanita dan juga seluruh masyarakat untuk menikmati apa yang kita sediakan untuk mereka. Jadi Datuk Sri, kata-kata akhir untuk kita mengimarahkan kempen kasih keluarga harmoni negara madani. Silakan. Saya berpesan kepada semua masyarakat Malaysia ini supaya datanglah ke dataran kehakiman di Putrajaya pada 4 dan 5 hari bulan November untuk kita sama-sama memeriahkan bulan kebangsaan, bulan keluarga kebangsaan Malaysia sepanjang bulan November ini. Negeri-negeri lain ada juga menganjurkannya. Okey, itu dia. Jadi jangan lupa bawa ahli keluarga anda untuk hadirkan diri pada 4 dan juga 5 November nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Sri Nancy Shukri, merupakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih banyak Datuk Sri. Okey, dan baik, seterusnya juga kita ada satu lagi bingkisan yang ini tentang tempat pelancongan juga. Sebenarnya di hutan hujan tropikal belum pernah sampai ke sana. Tak pernah lagi. Hari itu nak tanya kepada penerbit kita, Nur Akmal Aziz, untuk perkongsian tentang itu. Silakan. Silakan. Berkeluasan 117,500 hektar dengan usia lebih 130 juta tahun, hutan hujan tropika ini lebih tua daripada hutan Amazon, menjadikannya hutan tertua di dunia, menyimpan pelbagai rahsia dan misteri. Buat yang pertama kali menjejakkan kaki ke Taman Negeri Royal Belum, segala-gala dilihat begitu memukau, baik hutan dara, tasik dan sungai serta pelbagai flora dan fauna. Bersempadan dengan Thailand di utara dan Kelantan di timur, Royal Belum diwartakan sebagai kawasan yang dilindungi oleh Kerajaan Perak pada Mei 2017 dan diuruskan oleh Perbadanan Taman Negeri Perak. Kunjungan kru Selamat Pagi Malaysia ke Taman Negeri Royal Belum adalah sebahagian daripada acara kembara media anjuran majalah Gaya Travel dan Tourism Perak di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Pengalaman unik menginap di rumah bot dan dikelilingi alam flora dan fauna memang menenangkan. Ini antara salah satu aktiviti yang boleh dicuba jika berkunjung ke kawasan Pulau Banding dan Tasik Temenggor. Tasik Temenggor ni disebabkan dam dia buat di Kuala Sungai Temenggor. Banding, Pulau Banding, bukan Tasik Banding. JT kita turun tu Tasik Banding. Ini Pulau Banding. So yang kita tawarkan produk-produk kat sini macam-macam sebenarnya, tapi yang selalu untuk family day, family trip, untuk santai-santai. Sekarang ni houseboat, sebelum Covid memang foreigner ni luar negara banyak. Sekarang ni alhamdulillah walaupun lokal ada sambutan lah. Mana minggu-minggu kita ada orang, ada customer. Mana sebulan kadang ada lah bonus sampai 6 trip. Tapi paling-paling tak ada pun 4, 5.
Saya sebulan 2 ni alhamdulillah. Kita buat aktiviti tambahan. Kita asas punya aktiviti, so kita boleh tambah lagi. Contohnya kita boleh buat aktiviti di kapur asli, contohnya masak nasi dalam buluh. Kemudian waktu malam pun kita boleh buat sulur binatang, ronda naik bot waktu malam. So dan aktiviti lain tu macam-macam lah. Kita tengok cara hidupan orang asli, cara orang hidup di dalam hutan ni macam mana. Kita boleh banyak dah pengalaman kita boleh dapat daripada kapur asli dan juga di tempat-tempat yang berada di Royal Belum. Dalam masa 3 hari, kita cuba menghayati ciptaan Tuhan di Royal Belum ni. Kehidupan di hutan, macam mana pokok-pokok tumbuh, macam mana kehidupan ikan dan juga binatang hidup di Royal Belum ni. So kalau kata nak tenangkan fikiran, nak lupakan suasana di bandar, boleh datang di Royal Belum. Okey, di sini suku kaum Jahai. Suku kaum Jahai ni memang yang paling tahap dah lama lah. Dah 5,000 tahun. Penduduk asal di sini. Semuanya 18 suku bahasa. Tapi dialek cakapan tu lain-lain. Ada Kensiu, ada Mameri, ada Jahut, Semulai, Temuan. Ramai lagi lah. Bagi mereka yang meminati aktiviti meredah hutan, Taman Negeri Royal Belum semestinya lokasi wajib kunjung. Dari houseboat tadi, kami menaiki bot, tiba di tepi tebing sungai dan kini sekejap lagi sebenarnya kita antara salah satu, apa benda bang? Boleh abang menerangkan tak antara aktiviti terakhir? Air terjun dan bagi makan ikan kelah dan mandi bersama ikan kelah. Mandi bersama ikan kelah. So kita nak kena jalan bang kan? Okey, jom kita jalan lebih kurang 1 kilometer lagi nak menuju ke air terjun Sungai Ruok. Okey, jom. Sanktuari kelah di kawasan ini menawarkan pelbagai spesies ikan kelah dan tengas yang mana ia dibangunkan untuk memelihara dan menggalakkan pembiakan ikan di habitat semula jadi. Okey, setelah menempuh perjalanan berjalan kaki lebih kurang setengah jam kan? Okey, meniti di tepi tebing sungai, kami tiba di kawasan Sanktuari Kelah. Jika anda dapat lihat, dekat belakang saya ni, kat belakang kawasan yang berbentuk kolam ini adalah Sanktuari Kelah dan kami berada di hadapan air terjun Sungai Ruok di tingkat yang kedua. Okey. Kat tangan saya sekarang ni apa dia bang? Ini buah jerai. Okey, buah jerai. Buah jerai ni adalah makanan ikan dan burung hombi. So buah jerai ni kita bagi makan pada kelah lah. Oh, okey. Memang dia makan buah jerai. Kita bagi makan Mak tu banyak tak datang? Jalan masih jauh dan waktu terus cemburu. Janganlah kau ragu, ku akan bersamamu. Wah, seronoknya. Penerbit kita kat sana kan, Akmal Aziz tu. Tapi yang sedihnya, pergi tak ajak kita tu. Itulah, nampaknya kena pergi sendiri lah, Irfan. Itulah tu. Tapi itulah kemeriahan yang kita lihat dalam negara kita ni, pelbagai tempat menarik untuk kita lawati. Bersama dengan keluarga tercinta kan. Ya, banyak aktiviti yang boleh dijalankan bersama dengan keluarga, dilakukan bersama keluarga di hujung minggu. Dan sekarang ni pun kita dah tahu di Selamat Pagi Malaysia pun kita sentiasa kongsi kepada anda di manakah lokasi-lokasi menarik untuk makan, untuk jalan. Macam-macam sebenarnya kan. Lepas tu kita tajah beramai-ramai. Ya. Okey, dan nampaknya kita dah pun berada di hujung Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada anda yang setia bersama kami daripada awal jam 8 pagi sehinggalah jam 10 pagi. Betul. Dan kalau anda tak pernah tengok Irfan menari, pasti kita nak tunjuk pada anda semua macam mana Irfan menari ya. Okey, kalau macam tu kita undur diri dulu. Saya Irfan Sutian dan juga saya Raja Sufia Raja Arif. Jom tengok Irfan menari. Bye.